Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami, cerahkanlah hati kami, leraikanlah ikatan di lidah kami supaya mudah untuk difahami petuturan kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sebelum ni telah menamatkan pelajaran kita sehingga ke tajuk 18. Sedikit penjelasan saya rasa perlu saya nyatakan di sini mengapa kita memilih, ataupun sebenarnya saya ni bukan memilih untuk mengajarkan mazhab Hambali, kan? Kalau nak ajar mazhab Syafi'i, ada Ramadah ustaz sini ni, dan kita diajar daripada kita sekolah rendah lagi. Sekarang ni kita nak menganalisa, kita nak membuka minda kita. Analisa ni maknanya apa? Maknanya kita nak scan, ya ke yang kita belajar tu benar-benar tak? Atau kita nak tahu mana yang beza antara mazhab Syafi'i, antara mazhab Hambali. Lepas tu saya bukan ni asalnya untuk memilih kitab tertentu diajar di sini. Tak, saya sebenarnya ditugaskan oleh syekh saya untuk menyampaikan risalah yang ditulis oleh seorang syekh yang mana dia ni memberi perhatian terhadap umat, orang yang tidak berkepentingan sebelum dia mati. Pada tahun terakhir dia, kalau kira orang lain nak mati tulis kitab ke tak? Nak mati tak cara nak tulis kitab dah. Dia sakit, dia ambil pensel, dia tulis kitab dia nak bagi pesanan kepada umat. Dia ni mufti di Arab Saudi, nama dia Syekh Abdullah bin Aziz bin Baz ni. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi, dan dia seorang yang buta. Dia seorang yang buta mata tetapi terang hati dia. Dia ikhlaslah kalau risalah ni, sebab tu syekh saya pilih. Bukan risalah yang biasa-biasa. Lepas tu kalau tak ada keikhlasan dia, kita boleh tengok risalah dia ni sepatutnya tak tersebar, tapi kerana keikhlasan dia tersebar seluruh dunia, diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ini bukan berkaitan mazhab Hambali ke Syafi'i, tak, tetapi berkaitan menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak manusia laksanakan. Syekh ni tulis. Syekh ni tulis berdasarkan faham dia. Dia faham dia tu sama dengan faham mazhab Hambali. Jadi orang ni sebahkan dia terhadap mazhab Hambali. Dia tidak ta'assub mazhab, tak. Kita pun tak boleh ta'assub mazhab. Sebab kita tahu mazhab-mazhab ni dia membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita tidak ditugaskan untuk memilih mazhab tertentu kemudian ta'assub kepada satu mazhab. Pilih kat duk turutlah tu. Sama dak. Kita cuma menjadikan mazhab sebagai panduan dalam kita memahami Al-Quran dan hadis. Sebab kita tahu kita tidak berkelayakan. Al-Quran kita tak faham, hadis kita tak faham. Hukum-hukum usul fiqh, macam mana kita nak mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis, kita tak faham kaedah-kaedah dia. Jadi kita jadikan panduan kita mazhab-mazhab tadi, 4 orang imam ni. Bukan hanya 4 imam ni sahaja sebenarnya, banyak lagi, tapi kita tidak digelar sebagai imam mazhab. Contoh macam sahabat-sahabat Nabi, mereka ada pandangan sendiri. Mereka, setiap orang pada mereka ada fahaman sendiri terhadap hadis, terhadap Al-Quran. Kalau nak kira ke mazhab maknanya kefahaman seseorang terhadap Al-Quran dan hadis. Kalau nak kira mazhab sebenarnya bukan pak ya. Beratus beribu orang-orang yang mujtahid ada pandangan dia sendiri. Ibnu Abbas ada pandang mazhab dia. Pandangan Ibnu Abbas ada pandangan sendiri. Jadi kita nak buka minda kita, janganlah kita kata tak boleh. Kenapa dia ajarkan mazhab lain di Malaysia? Contohnya tak. Kita bukan nak mengajar mazhab lain, kita nak membuka minda kita, nak memberi kefahaman kepada masyarakat apakah sebenarnya erti mazhab-mazhab tu, apakah tanggungjawab kita yang sebenarnya. Adakah nak perlu turut mazhab, ataupun kita kena tahu daripada sumber asal iaitu Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan berpandukan mazhab. Boleh beza tu. Ta'assub mazhab dengan nak faham Quran dengan Sunnah berpandukan mazhab.
Lepas tu kita tengok mana mazhab yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, yang betul tafsirannya kepada Al-Quran dan Sunnah, yang tu kita ikut. Jangan pula kita belajar, korang belajar banyak mazhab kan, pilih mana mudah sekali. Jadi mazhab kita sendiri, mazhab nafsu. Tak boleh gitu. Ataupun kita pilih kerana kita ta'assub kepada imam ni. Aku ni, mak ayah aku Syafi'i, apa semua Syafi'i. Caralah dia ayat betul kau salah kau. Email yang ayat dia ni pandangan yang marjuh kau, ada lagi pandangan yang rajih lebih pada ni. Aku caralah tak situ rajih. Sebab aku kan mazhab Syafi'i. Betul kau salah tu? Tak. Sebab Nabi tak pesan ikutlah kamu mazhab Syafi'i. Tak. Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara, kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang kepada dua perkara tersebut. Kitab Allahi wa sunnat Nabiyyi. Kitab Allah dan sunnah Nabinya, hadis Nabinya. Dua perkara ni ya. Nabi tak nak sebut nama-nama. Kita pelik, kita pergi persekok ke, ikutlah mazhab Syafi'i. Kita pergi persekok ke, ikutlah pandangan alim ulama Tok Guru ni. Jangan lepas ajaran dia. Itu masalah pekat demo ni, kita lepas sungguh. Bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan Al-Quran, tak lepas. Sebab Tok Guru dia pesan jangan lepas. Itu masalah. Lepas tu masalah kalau kita nak menyampaikan, kita tak ada berkepentingan ke apa. Kita nak menyampaikan kebenaran. Tak. Kita bukan nak sebab demo suruh ayat gini, sebab demo nak duit kau sebutkan. Tak. Kita sampaikan apa yang kita belajar. Orang nak marah pun ikutlah. Kita sampaikan kok sebenar. Kau dia, payah dia nak terima. Sebab dia duk pergi, Tok Guru aku ni, Tok Guru orang molek. Sebenarnya dia meninggal, dia pesan, kena pegang sungguh. Aku nak lepas ke tak ni? Tapi berasa was-was pun kalau tak lepas. Kalau nak lepas, berasa was-was juga. Tak saya lepas. Hak ustaz ni bawa hadis, ustaz ni bawa Quran. Nak lepas, tak Guru pesan, suruh pergi. Jadi kita fikirlah molek, kita rujuk kembali, idza tanaza'tum fi amrin farudduhu ila Allah wa rasulih. Allah kata dalam ayat Al-Quran, sekiranya kamu berselisih pandangan, pendapat kamu berselisih, maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ila Allah wa rasulih. Maknanya kembalilah pada Al-Quran, kembalilah pada hadis. Jadi kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Tadi kita berasa nak ikut mana ustaz ni ayat kau, Tok Guru pegang ajaran Tok Guru. Kembali pada hadis. Kalau ustaz ni bawa hadis kembali pada Al-Quran. Kalau ustaz ni bawa Al-Quran, ikut dia lah. Kalau Tok Guru kita bawa Al-Quran dengan hadis dah, dengan dalil yang apa semua, ustaz ni tak bawa, turutlah Tok Guru tu. Bukan kerana dia pesan supaya kita turut dia, dah, tapi kerana dia bawa tu berdasarkan hujah yang sebenar. Itu cara kita menilai. Lepas tu saya nak tekankan di sini satu kaedah yang telah saya nyatakan semalam. Kaedah ni kaedah yang penting, kaedah fikih yang penting, kerana dalam amalan kita, kalau kita penyakit waswas pun dia boleh menyembuhkan penyakit waswas tu. Kerana kita tak tahu benda ni lah, kita ditimpa dengan penyakit waswas tu kadang-kadang. Hukum asal dengan hukum arid. Arid ni hok mari kemudian. Hukum asal dengan hukum yang mari kemudian. Dia berkaitan dengan 6 maratib ilmu yang kita nyatakan semalam. Tingkat ilmu tu dah. Level-level ilmu tu. Hukum asal ni dia tidak akan berubah kecuali datangnya sesuatu yang yakin dan dapat mengubahnya. Kalau contoh hukum asal, kalau kita ambil dah air semaya, hukum kita apa dia? Hukum kita jadi tahirlah, kita jadi bersih. Kerana kita dah ambil air semaya dalam keadaan kita yakin 100%. Jadi hukum kita lah ni ambil air semaya dah. Tiba-tiba kita rasa syak 50%. Ataupun berasa berat. Alah kau berat. Ketuk dah. Alah kau berat siapa kau tak 100%. Tak apa. Biarlah dia 99% pun, tapi dia tidak yakin. Kalau tidak yakin, boleh tak dia membatalkan hukum asal kita? Hok yakin mengatakan kita ambil semaya dah? Tak boleh. Itu dalam semua perkara kita. Bukan setakat dalam wuduk saja. Semaya pun sama. Sebab itulah kita, kalau tak ingat satu rakaat, contoh kita dalam rakaat ketiga, kita tak ingat ketiga ke keempat tak? Kita ambil pada mana? Rakaat ketiga. Sebab kita ketiga ke keempat, ketiga kita yakin. Keempat tu syaknya. Sebab itulah kita bina di atas ketiga. Boleh faham dah daripada mana kita buat keputusan ketiga tu. Bukan pandai-pandai kita ambil paling kecil. Dah, kita ambil what kita yakin. Itu yang sebenar. Ambil what kita yakin. Yang syak tu kita tinggal. Dalam benda lain pun sama jugalah.
Lepas tu rasanya tu lah dulu. Kau ada lagi soalan sebelum kita sambung? Ada lagi soalan ataupun tak jelas yang berkaitan dengan pelajaran kita semakin? Ada? Tak ada? Tak ada, kita sambung. Kalau ada di pertengahan syarah pun harap akak tangan dek. Kalau berasa tak puas hati kau, akak tangan juga. Sebab kita takut kita salah. Mana tahu ada hadis, ada dalil. Tak puas hati akak tangan, saya ada hadis nak ayat. Sebab kita pun kita tahu ilmu kita setakat tu. Ada orang ada ilmu lebih. Macam Nabi Musa sendiri dalam surah Al-Kahfi, kalau kita baca hari Jumaat kita faham. Al-Kahfi ni pakat baca lah hari Jumaat. Sebab ada dalil yang jelas mengatakan sunat baca surah Al-Kahfi. Dia ni pencerah kubur kita. Kita baca sama hari Jumaat. Ingat hari dengan malam boleh beza ni. Hari kita baca selepas subuh sampai ke maghrib, waktu maghrib hari Jumaat tu. Selepas main Jumaat, maghrib asar dia, lepas asar maghrib dia. Sampai situ waktu dia. Kita boleh baca sepanjang hari itu surah Al-Kahfi, baca sama sebab Nabi pesan. Dia akan mencerahkan kubur kita. Bukan pandai-pandai buat fadilat ni dak Nabi pesan dah ni. Nabi pesan setiap pesan dia mesti ada benda di sebalik itu, benda penting. Jadi buatlah. Dalam surah Al-Kahfi ni kalau kita duduk relax-relax kita baca tafsir dia pula. Sebab kita diarah untuk mentadabbur Al-Quran ni, dan bukan semua orang diberi kelebihan untuk mentadabbur Al-Quran. Kita tengok Nabi Musa bagaimana. Dia dipuji oleh kaum dia kata, "Oh wahai Nabi Musa, aku tengok kamulah yang paling berilmu." Nabi Musa masa tu dia jawab ya. Dia duk rasa dia tahu dah. Allah tegur. Allah kata, "Wahai Nabi Musa, menjangan ayat lagu ni. Ada lagi orang yang hidup pada zaman mu ni, tapi mu tak tahu dia lebih berilmu padamu." Siapa dia? Kita duk panggil Nabi Khidir tu. Allah tak sebut pun, Allah tak pernah sebut Nabi Khidir dalam Al-Quran. Sebab tu kita belajar 25 ya bagi Nabi kita. Dia tak ada tambah nombor 20 Nabi Khidir. Sebab tak ada dalam Al-Quran mengatakan dia ni Nabi. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, orang yang soleh Allah sebut. Orang yang soleh Allah sebut dia ni orang yang soleh. Lepas tu Allah tugaskan dia suruh pergi cari. Sedap cerita dia kalau baca. Pergi cari, jumpalah dengan orang ni. Rupa-rupanya orang ni diberi ilmu ladunni. Dinamakan oleh ulama sebagai ilmu ladunni. Dari sisiku, maknanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wistrik kepada dia. Dia boleh tahu orang ni kalau besar jadi jahat. Dia jadi besar dia bunuh. Allah suruh. Dia boleh tahu di bawah tanah ni, bawah tiang ni ada harta karun. Tiang duk belok gitu dah. Kalau kita tak betul, tubik harta karun bawah tu boleh kat orang kampung kerikuk. Sedangkan harta karun ni milik dua orang anak yatim yang tidak mampu lagi untuk memiliki harta tersebut sehingga dia balik dan sebagainya. Dah. Jadi dia tahu ilmu-ilmu ni. Nabi Musa tahu dah. Nabi Musa ingkar sama. Apalah mu tak betul dia. Apalah mu pergi korek kapal. Nabi Musa ingkar sama menandakan Nabi Musa tak tahu. Itu Nabi setara Nabi tak tahu. Kita yang berasa kita tahu semua. Ada. Waktu saya kata kalau saya ada salah pun, berasa tak kena dengan ajaran ustaz sebelum ni ajar kita, akak tangan. Kita boleh jelas. Dah. Dan saya pun boleh terima ilmu baru dan saya tahu apa yang mengganggu masyarakat kita. Kemudian kita boleh cari di manakah clash yang berlaku tu, apakah penyebab dia. Ada. Lepas tu benda ni bila kita yakin dah ada penyakit, kita betul lah. Sebab confirm dah ada ubat. Dah. Kalau kita salah, kita tinggalkan yang kita bawa yang betul. Gitu. Jadi kita masuk ke muka surat ke-18 ni, kita sambung balik. Pelajaran ke-15 bersifat dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan kepada setiap orang Islam. Antaranya ialah sifat benar, jujur, amanah, menjaga maruah. Maknanya jaga kemaluan ni saya letak dalam kurungan. Menjaga maruah sini maknanya jaga kemaluan kita. Memiliki sifat malu, sifat berani, sifat pemurah, setia, meninggalkan dan membersih diri daripada sesuatu yang Allah haramkan, menjadi jiran yang baik, membantu orang yang berhajat mengikut kemampuan, dan selain daripada itu, daripada akhlak-akhlak yang berdalil dari kitab Al-Quran dan sunnah di atas pensyariatannya. Suruhan berakhlak dengannya. Maknanya Syekh kata, Syekh sebut ni kok penting. Dia buat ni bukan ala sabil hisar, bukan kerana Syekh nak kumpulkan apa mana sepenting. Tak, dia bagi contoh ya. Dia ada lagi akhlak-akhlak lain, tapi Syekh nampak pentingnya ni. Kok dinyatakan di sini. Kok kita kadang-kadang berasa ambil pandai remeh. Pandai remeh. Antara ni saya sebutlah sikit 2-3 dah.
hadis yang berkaitan dengan saya sebut tentang akhlak ni, yang berkaitan dengan akhlak. Kita ambil ya, kita kata berakhlak dengan orang. Bagaimana pentingnya akhlak? Sebab saya mula-mula itu saya kata kita kalau nak dakwah orang, nak dakwah masyarakat, kita tak bermula dengan akhlak. Tak, kita bermula dengan akidah. Tapi akhlak ni penting ke tak? Penting. Nabi ayat dalam hadis dia, "Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutuskan kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Maknanya akhlak ni sebelum Islam lagi ada dah. Sebelum Islam lagi kalau kita tengok Yusuf Hatim tu, Hatim dah At-Tai, Yusuf Hatim pula. Hatim At-Tai, kalau orang belajar adab bahasa Arab ni dia tahu. Hatim At-Tai ni terkenal sebagai seorang yang pemurah. Dia terkenal dengan sebagai seorang yang pemurah. Kalau malam kak, dia sengaja wa'anya dia nyalak. Nak suruh kalau ada musafir dengar pakat mari. Lepas tu kak dia kiaskan kepada orang ya, pemurah ni dalam syair-syair dia orang apa? Mereka ni di rumah dia banyak abu. Sebab apa? Sebab kalau dia orang mari sembelih kambing lalu. Kita ada sembelih kambing. Saya dah kambing berapa ratus dia mari tetamu dia tak kenal, bahkan dia panggil sengaja dah buat angin nyalak suruh panggil tetamu. Sembelih kerana masuk abu banyak rumah dia. Kasirul Ramad dia panggil. Maknanya orang ni pemurah tu Kasirul Ramad, bukannya rumah dia cemak. Bolehkah kita terjemah agak banyak abu rumah, maknanya cemak dak. Dia nak masuk ke perangai orang ni, perangainya mulia, akhlak dia mulia, pemurah. Nabi kata ni daripada akhlak. Sifat pemurah ni daripada akhlak. Lepas kita ajar akidah apa semua dah, kewajipan kita ajar pada akhlak. Sebab tu Syekh dia mula dengan akidah, tauhid. Lepas tu dia mula sembahyang. Lepas tu wuduk. Dah. Lepas pada wuduk kita belajar apa tu? Akhlak. Baru dia ngajar akhlak, akhlak ni. Dia kata manusia ni kena akhlak. Yang pertama sekali, akhlak bukan antara akhlak kita dengan sesama manusia dah. Sebenarnya akhlak yang lebih besar yang kita anggap remeh adalah akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat akhlak setara mana pun dengan manusia, kalau akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu tak ada nilai. Macam kita ayat orang kafir, kita puji tak mau. Kalau aku beli barang dengan orang kafir enggak jujur lah. Ayat apa semua, lepas tu jaga barang. Kalau dia ayat siapa hari ni. Misalnya kita ada di mana, di eBay ke Amazon ke apa dah. Ada internet lah. Muka orang putih nak ayat orang putih. Payah nak cari kedai orang putih sini. Maknanya kalau ada masalah berlaku ke service center mudah nak cari. Apa nak kata kita kata orang putih akhlak molek pada orang Islam. Kita kena faham orang Islam ni dia melakukan akhlak kerana dia tidak mengharapkan balasan. Dia mengharapkan balasan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah kita baca surah tak silap saya Al-Insan. Kita baca surah Al-Insan. Allah kata gapo? Orang-orang yang beriman yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Dia kata siapa boleh sebut kepala dia? La nuridu minkum jazaa'an innama nut'imukum liwajhillah. Dia kata tidaklah kami memberi makan kepada kamu kecuali untuk wajah Allah, untuk keredaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan daripada apa yang kami berikan ini sebarang ganjaran, tidak pun perkataan syukur. Terima kasih. Ini yang Nabi ajar orang Islam. Kalau kamu nak buat baik, berakhlak bukan kerana kamu nak minta daripada dia sesuatu balasan. Tetapi kamu harapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kamu disuruh untuk berakhlak baik kepada manusia. Harap ganjaran aku selepas ni. Yang minta dengan dia walah. Tapi orang putih kita tak tengok tu, dia bukan ni asas dia, asas akhlak dia. Akhlak dia buat baik tu kerana dia ni berkepentingan duit kalau dia nak tengok. Kita beli barang. Kalau dia buat tak molek, lepas ni kita beli pula tak? Sebab dia tujuan dia hidup di dunia ni cari tu ya. Dia tak ada dah mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ganjaran Allah. Dia nampak duit. Sebab tu dah kalau kita muamalah dengan dia, bab muamalah molek benar. Sebab dia bergantung pada tu untuk dia hidup, tujuan hidup dia tu. Jangan kita puji, jangan kita tak sidik kata orang ikhlas, orang putih ni akhlak hebat lagi pada kita. Iyalah dari bab muamalah. Kita tengok lagi dalam bab dia nipu, bab dia janji, tak ada masalah saya dia.
Jadi kita ni tengok semua sudut. Lepas tu lagi kita jangan ingat, sebab tu Syekh sebut bab akhlak ni sebab dia nak suruh kita sedar bahawasanya agama Islam ni dia berkaitan dengan semua, bukan bab ibadat di masjid saja. Syekh pilih buat baik kepada jiran. Akhlak dia pilih. Berani mungkin berani kita berani menegakkan kebenaran. Islam ke tak tu? Islam, walaupun orang ubuk kita, walaupun orang kata macam-macam, berani. Bukannya orang yang menegocoh Nabi kata berani ni. Kalau orang marah dia tahan. Dia tahan. Wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Allah sebut dalam Al-Quran. Orang siapa dia? Orang yang menahan marah dan mengampunkan manusia. Ni bagi orang kuat. Allah sebut tu. Jadi Syekh pesan lagu ni supaya kita sedar bahawa salah apa yang manusia dok sangka sebelum ni, iaitu Islam ni waktu di masjid lah. Tubik masjid ke, nipu, janji, mungkin kecek. Kalau orang tanya apa benda kita tak tahu, kita jawab kerana kita nak jaga tempat kita. Kalau kita ustaz kan nak jaga, takut orang kata ustaz apa dia tak jawab. Sepatutnya sepatut kalau kita tak tahu, kita kata tak tahu. Syekh kita pun, kita waktu kita mengaji dengan dia, bila kita tanya soal dia tak, banyak kali dia tak jawab selalu. Bahkan dia jujur. Dia kata, nanti saya balik. Syekh janggut begini sebelah besar, sebelah berlapis-lapis nak banding dengan Syekh kita sini. Tapi Syekh kita sini kadang-kadang juga kita boleh kata sini semua lagu tu dah. Tapi ada yang kita duduk sampai kita boleh perasan. Kita boleh perasan. Bila ditanya tak tahu, kemudian jawab tanpa ilmu. Sesat dan menyesatkan orang lain. Boleh lah gitu. Kita kena, kalau tak ada ilmu, kita kena cari dan jujur. Waktu kita kata tu, saya tak tahu, saya kena rujuk. Syekh saya, orang yang besar berautoriti, dia lah gitu. Kita tanya dia banyak kali soalan, dia kata dia tak boleh jawab lah ni. Saya balik dulu, buka kitab, minggu depan saya mari, saya jawab. Kalau kita tak tahu, kita ya Allah alam, kita tak tahu, kena rujuk dulu. Bukan semua orang alim tu dia tahu semua benda. Ada hak dia tak tahu, dia kena ayat tak tahu. Akhlak sebagai orang Islam, jujur. Sebab kita tahu kesan-kesan daripada tidak berakhlak, tidak jujur ni banyak benda. Kesan-kesan dia. Selepas tu kesan-kesan yang buruk terhadap masyarakat. Jadi yang pertama tadi, sifat benar, jujur kena ingat, jangan menipu walaupun selepas kita keluar daripada masjid. Agama Islam ni bukan hanya ibadat, tetapi Nabi kata juga ad-dinu muamalah. Ad-dinu muamalah. Muamalah tu khabar. Ad-din tu mubtada kalau orang ngaji bahasa Arab. Kita nak apa dia? Kita nak ayat. Kita nak ayat tu ada dalam khabar. Iaitu muamalah tu khabar. Kita nak ayat tentang dia apa? Ad-din, agama. Agama tu sebenarnya muamalah. Muamalah ni ada antara kita dengan Allah. Dah antara kita dengan Allah ibadat panggil. Muamalah antara sesama makhluk. Nabi kata agama-agama ni apa dia kalau nak tahu? Agama-agama ni hubungnya kamu dengan makhluk. Kita duk ngamak kau pergi masjid saja dak. Kubik pada tu kan nipu, kecek dusta, bohong lah macam-macam, ngupak dan sebagainya. Dak, ini bukan akhlak orang Islam. Islam ni dia dalam masjid, dia di luar masjid. Orang lain ni duk pisah ke. Oh, kamu nak buat gini-gini di masjid sudahlah. Dia pisah ke. Betul tak? Dak. Salah tu. Kita kena agama Islam ni kita amalkan dalam semua. Muamalah kita dengan orang, ibadah kita, semua kita amalkan ajaran Islam. Di sini kita sebut hadis tentang larangan Nabi daripada kita melakukan 3 perkara. Nabi sebut 3 perkara ni kalau kita lakukan, kita munafik. Munafik fi darkil asfali minan nar. Di bawah sekali. Bawah sekali. Tingkat paling bawah sekali dalam neraka. Berat pada orang kafir lagi. Gapo dia sifat munafik ni? Nabi kata idza haddasa ayatul munafiq 3. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila dia bercakap dia menipu. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia pecah amanah. Dia tak laksanakan amanah dia. Jangan kita sebagai Islam, akhlak-akhlak ni kita kena jaga. 3 ni penting, teras, utama. Penting kena jaga.
Nabi kata lagi dalam bab akhlak ni, Nabi menekankan bab akhlak. Nabi kata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita buat dosa ni, buat perkara-perkara menjadikan kita berdosa lah, dengan gapo kita boleh sapuh dosa tu? Nabi kata antara caranya ialah ikutilah perkara-perkara jahat, dosa-dosa yang kamu buat itu dengan perkara baik. Buat hasanah ni, buat benda yang baik pula. Tamhuha, Nabi kata benda ni akan menghapuskan dosa kamu lakukan tadi. Lepas tu dia kata wa khaliqin nas, dalam hadis yang sama, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi pesan supaya kita berakhlak baik dengan manusia. Tapi akhlak dengan Allah tu lebih penting. Faham mana akhlak dengan Allah ni? Akhlak dengan Allah ni, kalau kita takut ke manusia, kita takut ke depan manusia, kita tak buat dosa. Belakang manusia kita pergi buat. Maknanya kita berakhlak dengan manusia lebih pada akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegur banyak kali. Wa yakhshan nas wallahu ahaqqu an wa takhshan nas. Allah tegur orang mukmin. Orang mukminin dalam surah, dalam Al-Quran, Allah tegur wa takhshan nas. Allah kata dan kamu takut kepada manusia. Jelas-jelas Allah tegur. Sebab Nabi dia kadang-kadang tak berani tegur. Dia beradab. Nabi kita ni orang yang paling fi qimmatil adab. Dia orang yang paling beradab, paling tinggi di puncak adab dia. Kadang-kadang dia tak berani nak tegur sahabat-sahabat dia, Allah je tolong tegur. Sahabat-sahabat dia mari buat rumah dia lama, gabung rumah dia tak berani nak halau. Dia berakhlak dengan orang Islam. Tapi Allah kata, "Mu malu wahai Nabi." Tapi Allah tak malu kepada kebenaran. Allah nyatakan kamu kalau kamu datang ke rumah orang gini adab dia. Jangan berbual wala musta'nifina li hadis. Jangan kamu relax berbual nak tunggu hadis. Sesungguhnya Nabi malu nak halau kamu. Tapi Allah tak malu, Allah nyatakan kebenaran. Allah tegur. Adab lagu ni dah. Lepas tu hok sentai wa khalaqin nas. Allah tegur tadi dah orang mukmin. Wa takhshan nas. Allah kata wa takhshan nas. Kamu semua ni takut pada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha. Sebenarnya kamu perlu takut kepada Allah lagi lebih. Allah tu lebih berhak untuk kamu takut daripada kamu takut pada manusia. Kita tadabbur dak benda ni. Kita tadabbur dak pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, pada orang-orang yang mengaku beriman. Takut sangat kepada manusia, sanggup melakukan perkara yang Allah murkai hanya kerana hendak meredakan manusia. Tapi benda tu Allah murka, menjadikan Allah murka. Kita buat ada banyak benda kita buat. Tak apalah, Allah boleh ampunkan. Ada satu lagi hadis yang berkaitan dengan ni, akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kita dengan Allah tu yang lebih utama. Kita kadang-kadang sayang kita orang Kristian. Bila dia Christmas kita Merry Christmas juga. Sedangkan kita tahu Allah ayat dan dalam hadis, kalaulah mereka ni tidak berhenti, dia kata yakadus samawati wal ard yatafattarna, gitulah lebih kurang. Dekat-dekat dah, hampir-hampir dah. Langit, bumi, bukit bukau ni nak pecah kerana tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Allah ni ada anak. Allah marah setara tu Allah kata dalam ayat Quran. Tiba-tiba kita ni menyayangi sayang kita, takut dia serah hati. Merry Christmas. Allah tegur dah, kalau kamu tidak ni, kalau kamu tidak berhenti, pasti kamu akan ditimpa azab. Allah yang azab atas dunia lagi Allah akan bagi. Azab banyak bentuk kita tak tahu. Jangan kita ingat gunung terbalik atas kita, tanah runtuh azab. Dah banyak bentuk azab Allah boleh beri kita atas dunia ni. Kita gayak juga sebab kita takut kepada sayang kita tu. Kalau buah kita kan, takut buah takut nanti kalau buah potong haji ke buah ke mana ke, kita sepatutnya Allah tu lebih berhak untuk kita takut. Jelas tu tak? Anak-anak ayat akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza dia dengan akhlak kita terhadap manusia? Yang utamanya akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kepada manusia pun kita bukan harapkan ganjaran dia balas pada kita tak. Laisal al-mukafi, laisal, dalil dia ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata orang yang berakhlak ni laisa bil mukafi. Dia kata bukannya kalau sama, mukafi ni sama. Kalau contoh orang ni bagi hadiah kepada kita balas mula hadiah. Dah, ini bukanlah gitu sebenarnya. Orang berakhlak ni, kalau orang buat baik kepada kita, ya betul, kita buat baik balik kepada dia. Dah, kita hargai jasa baik dia, kita hargai. Bila dia buat jahat kepada kita, kita balas jahat balik ke tak?
Kalau ikut ke mukafir kak, orang beri hadiah, kita beri hadiah. Orang beri muka lain, kita beri muka lain juga tak? Tapi Nabi ajar akhlak kita, orang Islam bukan mukafir lah kita. Kalau dia buat baik, kamu balas baik. Tapi kalau dia buat jahat, kamu balas baik juga. Pernah dengar ada cerita hadis Nabi Muhammad SAW, dia berjiran dengan orang Yahudi dia. Orang Yahudi tu tak berapa depan rumah dia setiap hari. Dia tak nak haji. Siapa-siapa nak haji tak depan rumah Nabi. Nabi ada lagi balas haji juga. Kutik-kutik siapa lagi tak depan rumah dia, balas. Ada dia beri kata hadiah begini, kita beri hadiah begitu juga dah. Kalau mukafir gitu, tapi Nabi pesan bukan mukafir. Ajaran Islam ni tak ajar gitu. Nabi tengok buat apa hari ni tak ada nak haji depan rumah aku. Tak bang busuk, tak apa hari ni buat apa. Rupa-rupanya orang itu mati dah. Dia pergi ziarah. Maknanya tak balas dengan jahat balas dengan jahat kalau Nabi ajar kita. Dah. Akhlak dia tu. Dari semua ni saya ajak ni secara umum, dari semua benda lah deh. Bantu orang mengikut kemampuan. Lepas tu satu lagi, kalau kita nak arahkan manusia terhadap akhlak-akhlak pun kena ada dalil daripada sunnah dan pensyariatannya lah daripada Al-Quran dan sunnah. Itu Syekh sebut deh. Bila Syekh sebut maknanya penting. Dia nak mati ni dia sebut ni. Pelajaran ke 19, pelajaran ke-16, beradablah dengan adab-adab Islam. Yang pertamanya memberi salam. Ni adab tadi, akhlak. Ni adab pula deh. Adab ni memberi salam, bermanis muka, makan menggunakan tangan kanan dan juga minum dengan tangan kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Sebab Nabi kata kalau makan dengan tangan kiri, setel makan dengan tangan kiri. Pernah Nabi dia duduk sekali dengan budak, dengan orang nak makan ni. Dia duduk sekali dengan budak kecil makan. Sedulai ke, safrah ke, selata ke, tak tahulah. Jaga dia lagu mana. Tapi dia duduk sekali dengan budak. Kalau orang kita, budak-budak pergi main jauh kan? Tak duduk dengan orang tua ni tempat orang tua. Tapi Nabi dia tegur begitu ke tak? Ada budak main makan sekali dengan dia. Dia makan sekali. Lepas tu budak tu ambil makanan dengan tangan kiri. Dia tegur tak? Dia tegur. Tak. Nabi kata ke dia apa? Nabi kata dia samillah. Budak tu tak baca bismillah. Samillah wa kul biyaminik. Nabi tegur budak tu, Nabi kata sebutlah nama Allah, baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Tu ya. Nabi kita tak kata kena baca doa dulu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adab. Nabi kata sebut bismillah, makan dengan tangan kanan. Hadis bukan hadis. Hadis. Tapi kalau kita nak bawa lebih ada ikut kita lah. Kita rasa warak lagi kita buat. Benda ini benda yang panggil fadail amal. Tak apalah. Nak beramal dengan hadis yang dhaif pun tak apa. Sebab lebih amalan yang lebih, bukan amalan ibadah kok teras. Kalau amalan ibadah kok teras kita memerlukan dalil. Dalil yang sahih. Dalil fadailul amal tak apalah nak beramal dengan hadis yang dhaif. Jadi kita tahu dalam fikiran kita Allah membarik lana tu hadis dhaif. Jelas dah. Yang hadis sahihnya samillah thumma kul biyaminik. Nabi tekan kedua perkara kepada budak ni, sebut nama Allah, baca bismillah, maknanya bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Itulah kita tegur anak-anak kita pun kalau tak baca bismillah kena baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Nabi ajar juga kalau orang ni tak ingat. Sebab dia pernah nampak seorang budak lagi. Bila dia nampak budak ni makan, muka dia sedih. Muka dia nak marah, merah. Sebab dia nampak gambar kita tak nampak. Nabi nampak dah budak ni makan dengan tangan kiri. Lepas bukan makan tangan kiri, dia tak baca bismillah. Lepas tu budak ni pun baca bismillah, bismillah awalahu wa akhirahu. Nabi pun suka balik. Sahabat tanya, buat apa lagi tu? Mula-mula tadi nak marah, lepas tu suka balik. Nabi kata bagus dengan budak. Sebab mula-mula tadi membaca tak makan, tak baca bismillah, aku nampak setan makan dengan mu. Tak tahulah dia makan daripada makan net tu. Kau dia makan apa yang betul setan ni Nabi sifatkan dia makan. Dia makan dari mana tak tahu. Tafsir dia tu, detail dia tak tahu. Tapi Nabi kata dia makan. Nabi marah nak budak ni makan dengan setan kerana tak baca bismillah. Kemudian dia baca bismillah awalahu akhirahu, setan tu mutah mula. Suka Nabi Muhammad SAW. Budak ni tak ingat buat benda, dia buat balik benda tu. Lepas tu dia tengok mudarat daripada setan. Setan ni musuh kita. Nabi suka balik budak ni baca bismillah awalahu wa akhirahu. Jadi disyariatkan kalau kita tak ingat baca bismillah, baca bismillah ya awalahu wa akhirahu. Bismillah pada awalnya dan pada akhirnya.
Maknanya penting ke tak? Penting. Kalau tak penting Nabi tak masih muka. Penting baca bismillah ke doa makan. Ingat baca bismillah. Kita tak boleh mewajibkan kepada orang apa yang Nabi tak wajibkan, apa yang Allah tak wajibkan. Jangan mewajibkan perkara yang tidak wajib ni seolah-olah kita mengharamkan benda yang halal. Kena ada dalil nak mengharamkan benda yang halal. Jelas tu tak? Kena faham situ. Setan ni ada banyak sifat. Situ kita tahu dah berapa sifat dia ada. Dua lah kita boleh ambil tadi daripada satu hadis. Dia makan, dia muntah. Ada banyak lagi. Dia menangis. Nak tahu bila setan menangis? Hadis ke? Siapa boleh jawab setan menangis bila? Dalam hadis Nabi kata setan ni menangis apabila seorang anak Adam itu sujud. Tapi sujud ke apa? Sujud tilawah. Bila dia baca dalam semaya tempat yang ada tilawah, ada sejadah tu tak? Sujud sejadah dia pun sujud. Kalau dia sujud, setan menangis Nabi kata. Setan kata apa? Hadis sahih. Setan kata, aku disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam mula dalam syurga. Kalau aku sujud masuk syurga dah aku. Tak turun ke dunia dah aku. Allah tak rejam aku. Tapi aku disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku ingkar tak sujud. Anak Adam ni dia Allah suruh sunat Kau nak iblis tadi Allah suruh wajib. Allah suruh sunat yang ni sujud tilawah ni tak? Dia pun buat. Setan kata ruginya aku. Setan menangis. Kalau nak suruh setan menangis tak tahu dah tak? Apa dah? Nak suruh setan mutah tahu dah dia. Tapi jangan sengaja tinggal. Sengaja bismillah. Jelas itu tak? Alhamdulillah, dan mengucapkan Alhamdulillah selepas selesai dan memuji Allah. Alhamdulillah selepas bersin. Nah, ini adab dia. Kalau kita bersin pun Nabi ajar juga dipanggil ucap Alhamdulillah selepas kita bersin. Bila bersin ceng tu kan, Alhamdulillah. Kalau sekali, dua kali, Alhamdulillah lagi. Kalau tiga kali, tak sah lah sebab tu penyakit. Dah. Kita minta Allah sembuhkanlah. Kalau dia lebih kat tashmit, dia panggil tashmitul atas, mendoakan agar Allah merahmati orang yang bersin sekiranya dia memuji Allah. Kita kalau tak bersin ni, apabila kita duduk dengar orang yang bersin dia kata Alhamdulillah, kita diarahkan beradab dengan dia, kita kata yarhamukallah. Kita mendoakan dia, semoga Allah merahmati kamu. Pernah tahu benda ni dia? Siapa tak pernah dengar benda ni? Cakap tangan. Tak apalah, Alhamdulillah, maknanya pernah tahu benda ni, Alhamdulillah. Kita kata yarhamukallah bagi lelaki. Lepas tu orang kena doa tadi, orang yang bersin tadi, dia balas balik ke tak? Dia balas balik. Apa dia kata? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tak. Semoga Allah memberi hidayah, petunjuk kepada kamu dan memperbaiki segala urusan kamu. Itu kita diajarkan. Berbalas doa, menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit besar pahala dia. Kalau kita tak memikir pasal pahala pun, waktu kita pergi ziarah orang sakit, kita sendiri mendapat manfaat ke tak? Dapat manfaat. Sebab kadang-kadang kita leka apabila kita diberi kesihatan. Kita berasa, kita tak rasa ini nikmat kesihatan tu. Bila kita pergi ziarah orang sakit, baru kita tahu betapa dekatnya dia dekat dengan kematian. Tak? Betapa kita ni nikmat sebenarnya dalam berada dalam kesihatan. Tak batuk, tak gapo. Barulah kita akan jadi rasa menghargai nikmat tu. Mulalah nak cari ilmu, nak gunakan daya yang ada ni, masa yang ada yang lapang ni untuk mencari ilmu, mengamalkan dan melakukan ibadat dan sebagainya, benda-benda yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, kalau kita nak hayati dari segi pahala pula, Allah ada sebut, Nabi ada sebut satu hadis qudsi yang berkaitan dengan menziarahi orang sakit. Esok-esok Allah tanya kita. Nabi sebut dalam hadis ni, hadis qudsi ni, Allah tanya esok-esok, aku sakit, mau tak ziarah? Allah tanya. Dah, hadis dia panjang juga dah. Kalau saya ingat ni berkaitan dengan tajuk ni, Allah kata aku sakit, mau tak ziarah? Kita bertanya balik, ya Allah, engkau Tuhan, lagu mana kami nak ziarah? Lagu mana kami nak ziarah? Rupa-rupa Allah balas balik. Allah kata, hamba aku tu sakit, kamu tak pergi ziarah dia. Kalau kamu pergi ziarah dia, la wajadtani indahu, pasti kamu akan dapati aku berada di sisinya. Allah kata lagi tu.
Aku perlu sesuatu, kamu tak tolong. Bagaimana kami nak tolong kamu? Anta Rabbul Alamin, kamu Tuhan sekalian alam. Allah kata, hamba aku ni memerlukan sesuatu, kamu tak tolong. Kalau kamu tolong dia, pasti kamu dapati aku berada di sisinya. Allah kata gitu dalam hadis Qudsi. Betul tak kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita dapati Allah ada di sisi dia? Confirm lah. Tadi macam kita rakyat tadi, kita berasa cik ada tu, kita berasa kita dekat. Dia ni dekat dengan kematian, aku ni ada lagi. Kita akan jadi rasa lagi tu. Kalau orang yang pernah menziarahi orang sakit, orang yang baru lepas pembedahan ke, baru kena baruh ke, dia tahu bila-bila kan dia jadi nunggu orang tu. Bukan nunggu kubur, tapi nunggu orang sakit ni. Dia menolong dia, membantu dia melakukan amalan-amalan dia. Ketika mana dia sakit, ambil ismaya ke, buat air ke, minum dia ke, makan dia ke, boleh rasa lah. Maknanya la wajadtani indahu, kamu pasti akan menjumpai aku di sisinya tu. Betul ke salah? Betul. Kita boleh rasa kan? Cuba terang kalau ada sayang-sayang kita sakit. Cuba terang. Pergi ziarahi orang sakit ni. Sebab ini adalah adab orang Islam. Kemudian mengikut jenazah untuk menunaikan solat ke atasnya dan mengebumikannya. Kita ikut jenazah tu pun ada orang Islam dah. Nabi ajar ikutlah. Boleh pahala besar, pahala qirat yang sebesar Bukit Uhud ni bagi orang yang mengikut jenazah. Pernah pergi dia tengok Bukit Uhud. Saya pernah pergi tengok gitu tapi tak tahu ukur rasa dia besar mana. Tapi kalau ada qirat cukup dah dia rasa. Kalau ada qirat dari pahala cukup dah, so qirat dari pahala cukup dah. Sebabnya Syekh saya dia nyatakan lagu mana kita nak nak imagine Bukit Uhud tu, pahala qirat tu besar mana. Dia kata kalau jalan dengan kereta 120, bawa 120 dengan kereta dia, dalam 10 minit siap ahlikum, 10-15 minit siap ahlikum Bukit Uhud. Besar ke tak? Besar. 120, bukan bawa 80. 80 boleh aja dah sini ni 120 kalau jalan sini kat berombok nak kereta kancing masalamah gitu beg. Tapi Syekh kata kalau nak bayangkan pahala qirat ni besarnya ganjaran Allah bagi pada kita, gitulah bayang buat 120 15 minit baru sampai. Boleh tahu tu besar pahala tak? Besar pahala Allah bagi. Tapi Allah Nabi sebut pula dalam hadis dia ketika dia pergi Isra Mi'raj apa, dia kata ramai orang dalam neraka, ramai orang dalam syurga. Penghuni neraka kan penghuni syurga lagi ramai. Penghuni neraka kita pelik mana sekali lebih pahala sekira dah. Bahkan Allah kata dah dalam hadis, dia buat kiraan bersama malaikat dia. Dia kata malaikat, kalau kamu tengok hamba aku ini ingin melakukan pahala, ingin melakukan perkara yang baik, dengan niat dia tu bagi satu pahala. Buat ada amalan baik, tak buat lagi, niat saja pun dapat ada satu pahala. Lepas tu Allah kata, wahai malaikat, kalau dia buat amalan baik yang dia niatkan tadi, bagi dia berapa pahala? 10. Bagi dia 10 pahala. Satu amalan baik darat 10. Amalan jahat pula tak, Allah kata ke malaikat, kalau dia ni berniat untuk melakukan amalan jahat, perkara jahat, dia berniat nak lakukan amalan jahat, Allah kata jangan tulis lagi. Jangan tulis lagi. Malaikat tak tulis kita niat nak buat benda jahat. Bila kita buat benda jahat, kita buat ada benda jahat tu darat 10 ke tak? Dah, Allah kata tulis so je lah. Pilih sekarang dah. Amalan jahat tulis so, amalan baik darat 10. Niat dapat 1 pahala. Sepatutnya kalau kita kira logik akal, banyak pahala ke banyak dosa kita. Dengan kira ke apa semua lagi tak? Banyak pahala. Tetapi kita ni zalim tak zalim kita terhadap diri sendiri kita, masuk neraka juga ramai. Dengan kaedah tu pun masuk neraka juga ramai. Dengan bersedekah, Allah kata sedekah lagi banyak sampai 700 kali ganda. 1 darat 10. 10 tu darat 7. Allah kata sedekah je ikhlas ni. Dia macam pokok, kita letak atas satu habbah ni, satu benih ni tumbuh ada 7 tangkai. 7 tangkai. So pahala sedekah tu ada 7 tangkai. Lepas tu di setiap tangkai ada 100 biji. 100 ada 7 tangkai berapa ratus? 700. Masuk neraka juga. Banyak orang masuk neraka juga. Kita tak boleh kata ya Allah mu zalim lah, mu gini-gini. Dah, Allah tak zalim dah. Allah adil, bahkan dia bagi pahala lebih daripada amalan yang kita bagi.
Kita kalau masuk neraka kat, kalau kita rasa banyak rasa juga kat, kita kena hisap diri kita lah ni lagi. Jangan tunggu, jangan mati dulu baru hisap diri kita. Dengan rasa banyak rasa juga, sedangkan Allah ni Maha Pemurah dari bab memberi pahala ni, kita banyak menzalimi diri sendiri. Kemudian adab menziarahi orang sakit pula, mengikuti jenazah tadi boleh pahala besar. Kemudian mengebumikannya, solat ke atasnya dan mengebumikannya. Dan ada juga adab-adab yang dia ajar syarat ketika masuk masjid. Masuk masjid ada adab dia, langkah di kanan, nak tubik ke kiri dulu, baca doa, atau rumah, atau ketika keluar daripadanya. Semua ni ada doa-doa dia. Syekh kata jaga. Ini adab ni jaga. Ketika bermusafir juga, ketika bersama dengan kedua orang bapa dan sanak saudara, kaum kerabat, ada adab dia khas. Musafir ada adab dia khas. Bersama jiran tetangga ada dia. Juga adab antara yang besar dan yang kecil. Kau kecil hormat kau besar. Kau besar sayang kau kecil. Tapi jangan pula kau besar tak hormat kau kecil. Dah, mata kau sayang kat tak hormat. Bukan mana orang besar kena sayang saja. Tidak menghormati yang kecil. Sama. Hormat ni mutabadil dia panggil. Saling hormat menghormati antara yang besar dan kecil pun. Nabi kata laisa minna man lam yuwaqqir kabirana kibaruna. Siapa bukan daripada kami barang siapa yang tidak menghormati orang yang besar daripada kami. Lepas tu laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan daripada kami, maknanya bukan daripada orang yang beriman yang tidak mengasihi, tidak rasa kesian kepada budak-budak kecil daripada kami. Ini akhlak ni Nabi kata dia. Hadis. Serta mengucapkan tahniah kepada yang mendapat anak. Kita orang dapat anak, kita ucap tahniah. Itu adab orang Islam. Mendoakan keberkatan ketika perkahwinan. Kalau orang yang berkahwin, kita doakan keberkatan kepada dia. Barakallahu lakuma. Barakallah tu Allah memberkati kamu berdua ketika perkahwinan. Bila kita tahu orang yang berkahwin, kita sampaikan ucapan tahniah dan keberkatan kepada dia. Takziah dikala ditimpa musibah. Takziah ni bukan kata takziah. Takziah ni dia masukkan di sini, kita pergi kat orang sakit tu, kita ajak dia bersabarlah kamu atas dugaan ni. Kita ingatkan dia dengan pahala besar bagi orang yang bersabar. Bagi orang yang ditimpa musibah ni, kalau dia tak yajza', dia tak rasa yasqat ataupun marah ataupun tak redha, Allah bagi dia pahala. Macam mana Allah tak bagi pahala? Pahala bersabar sebab dia bersabar. Bersabar ni ujian yang paling besar sebenarnya. Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidaklah orang-orang yang bersabar ini diberi ganjaran kecuali tanpa hisab. Ada dua benda dalam amalan kita ni, kalau kita buat, Allah bagi ganjaran tanpa hisab. Unlimited. Kalau boleh internet unlimited, nak ke tak kita? Internet tak ada bandwidth, tak ada sekatal 1GB ke 5GB ke tak. Ni unlimited. Pahala kita ada lah kita. Kalau internet kat berbuk kita nak ada. Internet 4G unlimited pula. Allah kata ada dua benda Allah sebut. Ada unlimited pahala. Bi ghairi hisab. Sebanyak mana Allah nak beri kepada kita, Allah beri. Gapo dia? Satu, orang bersabar, ayat saya baca tadi. Satu lagi gapo? Okey. Puasa. Ada orang jawab adik? Bagus kalau ada orang jawab, bagus. Puasa dan sabar. Puasa dan sabar. Dan kita takziah tu, kita ingatkan dia balik. Jangan sedih sangat. Dah. Setiap orang dia diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadar kemampuan dia. Allah duga ni bukan Allah saja-saja. Allah nak naikkan darjat kita, Allah nak bagi ganjaran kepada kita. Kesabaran tu pahala dia tanpa hisab. Sedalam mana sabar kita, sebanyak itulah pahala kita dapat. Jelas tak? Kemudian selain daripada itu, daripada adab-adab Islam pada waktu memakai pakaian dan membukanya, serta ketika memakai kasut dan selipar. Semua ni siapa pakai selipar? Ada adab dia tak? Lepas tu dia kata lagi, Nabi Aisyah kata, dia ni suka tayammun pada setiap perkara dia. Aisyah duduk bersama Nabi, dia tengok dia, apa makna tayammun? Nabi suka tayammun pada setiap perkara. Apa dia? Mendahulukan anggota kanan. Itu makna tayammun, daripada perkataan yamin, kanan. Nabi kalau pakai selipar pakai kaki kanan dulu. Buat benda-benda pun kaki kanan dulu. Kalau kita buat benda, kita lebihkan kanan dulu kerana kita nak mengikut sunnah Nabi, dapatlah pahala. Pelajaran ke-17, peringatan supaya menjauhi syirik dan jenis-jenis maksiat, melanggar perintah dan larangan Allah yang lain.
Ni Syekh nyatakan larangan pula. Kenapa dia nak lari? Dia kata patut dia lari mula-mula syirik, menjauhi syirik. Lepas tu baru dia kata maksiat yang lain, kerana syirik adalah dosa yang paling besar sekali, bahkan dosa yang Allah tak ampunkan. Hadis qudsi, kita tak pernah dengar hadis ni. Mungkinlah saya jari-jari dengar hadis. Mungkin rakan-rakan semua ataupun tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar hadis ni. Kita baca juga hadis qudsi. Tak ada dalam ni dah, saya bawa daripada syarahan. Allah kata, hadis qudsi ni kata Allah kata, tapi daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana aghna syuraka min asy-syirk. Aku ini sekaya-kaya sekutu yang tidak memerlukan sekutu. Itu maksud dia. Maknanya kita pasti ada sekutu kalau kita memiliki syarikat. Pergi shareholder kita, sekalian kita tu. Itu kita orang panggil sekutu. Sekutu kita berapa orang? Allah ni dia kata aku kaya, aku tak memerlukan sekutu. Akulah yang paling kaya dan tidak memerlukan sekutu pun dalam syarikat aku mana-mana. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah kata siapa yang melakukan satu amalan, dia syirik dalam amalan itu kepada orang lain, maknanya kepada aku dan kepada orang lain, aku tinggalkan dia dengan orang yang dia syirik tu. Aku tinggalkan amalan dia dan bersama orang yang dia syirikkan aku terhadapnya. Kalau kita buat ni kerana orang lain, kerana takut kepada orang lain, kau dah kita buat. Kita malas waktu ambil zakat, tapi kat kerja marah terpaksa kena waktu ambil dengan hati yang tidak redha. Contohnya dah. Sama juga Allah tinggalkan amalan kita tu tidak diterima. Dan orang yang kamu takut ke tadi. Takut ke bos kamu, bos kamu tu lah. Allah tanya, ma'aina syuraka'ukum alladzina kuntum taz'umun. Di hari akhirat Allah tanya, di mana sekutu-sekutu kamu menyekutukan aku dengannya yang kamu dakwa mereka ni sekutu aku, mana? Tak ada seorang pun jawab. Tak ada seorang pun berani boleh jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun imam kau, syekh kau tak ada, wali kau tak ada. Waktu tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab itulah kalau kita nak takut, kalau kita ni orang yang inteleknya sahih, fikirannya sahih, kita tak takut kecuali selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab esok siapa yang boleh membela kita? Hanya satu sahaja. Bila dibicarakan esok di mahkamah Allah, tak ada siapa pun boleh bela kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya, aina syuraka'ukum? Tak jawablah kita kalau kita mensyirikkan Allah dengan orang lain, dengan perkara lain. Kemudian Syekh nyatakan yang pertama selepas syirik ni, dia kata 7 benda yang boleh menghancurkan. Sab'u mubiqat. Sab'u mubiqat ni daripada hadis. Syekh ambil daripada hadis. Syekh ekstrak makna dia daripada hadis. Hadis ni Nabi kata kalau kita lakukan 7 perkara ni pasti akan mengundang kemusnahan. Apa dia yang pertama? Syirik kepada Allah. Nombor 2, sihir. Syirik pada Allah saya jelas dah tadi dah. Dosa yang tidak diampunkan. Nombor 2, sihir. Kita melakukan sihir. Sihir adalah kekufuran. Siapa dia kat sini dia tahu hukuman orang yang melakukan sihir dalam Islam? Pancung. Hukuman dia hukum hudud pancung. Kerana apa? Kerana dia dengan melakukan sihir telah kafir. Dan orang yang kafir apa hukuman dia? Hukuman dia dalam hudud pancung. Kalau dia tidak mahu bertaubat, dia diberi tempoh dulu mula-mula untuk bertaubat dan kembali. Bila dia bertegas untuk kafir, untuk terus murtad, maka dia dipancung. Sama juga orang yang sihir. Maknanya sihir ni kufur, kerana hanya kekufuran sahaja yang menghalalkan darah. Jadi kita tak boleh kita sendiri buat sihir, kau tak boleh. Kita sendiri pergi rumah orang sihir ke tak? Tetap juga dikira syirik. Kerana Nabi kata, man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang berjumpa dengan orang penilik, tukang tilik ataupun ahli sihir, wa saddaqahu bima yaqul, dan dia percaya tentang apa yang dikhabarkan oleh ahli sihir tu. Ahli sihir kata, awak ni kena sihir kencing ni, kena buat kat orang tu, kena buat kat orang ni bukan orang jauh, keluarga sendiri, macam-macam lah dah. Dia percaya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia ni telah kafir, telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maknanya kufur terhadap Islam, kufur terhadap Al-Quran. Besar ke tak dosa? Besar dosanya. Sebab itulah Syekh nasihatkan 7 benda ni Nabi sebut dah kita kena jauhi. Syirik pada Allah jauhi, sihir jauhi, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Bunuh orang tak boleh.
Bunuh orang itu martabat ke berapa? Ketiga. Kita nak berasa besarnya dosa bunuh orang ni. Besar lagi dosa syirik. Kita nak berasa besarnya dosa bunuh orang, besar lagi dosa kita pergi buat sihir, pergi jumpa ahli nujum ni. Nombor 3 baru siapa? Bunuh. Kemudian nombor 4, makan riba. Makan riba. Riba ni Allah laknat. Allah laknat pemakan riba, penerima riba juga Allah laknat. Dan orang yang menulis juga Allah laknat. Jadi kita minta jauh lah. Kita minta jauh. Kita ni bersih daripada benda-benda yang berkaitan dengan riba. Riba yang soreh, maknanya riba yang jelas, ataupun riba yang helah. Dua-dua ni benda patut kita jauhi. Bahkan yang helah tu lagi besar dosa dia daripada yang jelas. Kerana yang helah ni kita menipu. Helah menipu, betul tak? Helah menipu. Kita tipu siapa? Kita tipu masyarakat? Tak. Kita tipu orang kita nak ambil riba? Tak. Yalah tipu juga. Kita nampak ke dia halal ni. Dia nampak halal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kita terang untuk tipu pada makam yang pertama. Kita tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tahu ke tak? Dia tahu lah kau. Dari hati kita boleh tahu. Niat kita kenapa kita buat tukar mengenai agak tu mengenai agak ni nak suruh jadi nampak halal tu dia tahu ke tak niat kita ke apa dia? Allah ni tahu ke tak? Allah tahu. Dan kamu buat tipu lagu ni seolah-olah kamu menipu budak kecil. Satu dosa kamu buat tipu, dosa kamu dapat kerana melakukan benda yang haram. Helah untuk melakukan benda haram adalah haram. Ni kaedah fiqhiyah. Satu dosa situ, satu lagi dosa menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal dia. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dosa lagi besar kalau kita buat secara helah, lagi besar daripada kita buat secara tak helah, secara jelas. Helah ni macam mana? Saya bagi contoh. Tak usah kecek bab riba deh. Takut payah nak faham. Orang kata bab muamalah lah ke apalah. Kita ambil bab ibadat. Bab ibadat ke apa? Semaya, contoh semaya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembahyang pada waktu. Tak? Pada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu difardukan ke atas orang mukmin pada waktu yang mengikut waktu, menurut waktu, mawquta, dalam keadaan berwaktu. Kemudian kita ni tahu dah asal kena sembahyang waktu asal, zuhur kena sembahyang waktu zuhur. Ni kalau bulan Ramadan, kalau nak puasa pada bulan Ramadan kena puasa. Dah. Jadi kalau zuhur 4 rakaat tak boleh sembahyang 2. Kita berasa malah berasa esok. Esok bulan Ramadan contohnya. Malah aku puasa. Kalau tak puasa orang malu. Dosa dah. Tak puasa terus kita dosa. Aku sendiri pun tahu dosa. Jadi tak boleh ni nanti orang malu kat aku. Lepas tu aku soal lagi benda aku malahnya mayat apa 4 rakaat. Aku tak boleh pergi sekat 2 yang boleh. Lepas tu kalau boleh kan nak jamak lah. 2 rakaat selalu dalam waktu tak sembahyang asal dalam waktu dia. Jadi dia ni perangai tak sembahyang asal dalam waktu, nak sembahyang dalam waktu zuhur, tak sembahyang 4, nak sembahyang 2. Kalau dia buat saja-saja begitu hari ni dia pergi mayasar dalam waktu zuhur tak? Dekat sini mayasar dalam waktu zuhur. Lepas tu kat buat 2 pula. Orang marah tak? Tak boleh buat orang marah kat orang lah. Dia pun mikir kan cara nak buat tak puasa, lepas tu kat tak sembahyang dalam waktu nak kurang okey. Siapa dia sini ada jawapan? Apa dia sini pandai nak buat kan? Pandai api. Dia pun mikir belajar fiqh buka kitab. Kitab kata kalau orang musafir boleh jamak, boleh kosa. Kalau orang musafir boleh buka puasa. Betul tak? Dia pun mikir mana cukup 2 marhalah. Gila gandung esok. Tak? Ataupun tepah teket esok. Masuk dalam internet tepah teket. Mana tempat destinasi pelancongan di bulan Ramadan. Gitu tepah teket. Niat dia asal nak pergi melancong ke? Nak buat perkara tadi. Tak siap puasa. Niat dia tak siap puasa. Jadi dia kalau lakukan tu halal. Kalau dia pergi jamak kosa tu semua halal kerana dia musafir. Tetapi bukan niat dia untuk musafir, tetapi niat dia tak siap puasa, nak jamak, nak kosa. Tak siap lakukan sepatutnya dia lakukan. Helah ke tak helah ni? Helah untuk meninggalkan apa yang wajib. Helah untuk melakukan maksiat adalah maksiat. Helah melakukan benda haram adalah haram sepertinya, bahkan lebih besar pahala. Dosa. Jelas ada tak? Apa makna helah dia? Selagi mana niat kita sama, tukarlah nampak. Kalau dia telefon, Syekh, saya ni musafir. Boleh tak saya tak puasa hari ni, buka puasa? Boleh tak saya jamak? Boleh tak saya kosa? Tanyalah Syekh seluruh dunia kata boleh. Betul tak? Sebab Syekh tak tahu niat dia. Tapi dia sendiri tahu tak? Dia sendiri tahu. Allah akan berbicara ke dia. Allah akan bicarakan niat dia. Jelas tak? Jadi kalau bab helah ni kita nak balas dengan orang, kita kata dia helah gitu begini, mana dia di dunia ni. Sebab kalau tanya Syekh mana pun semua dia kata sah, jual beli awak sah.
Ni, semaya awak sah sebab awak musafir. Sebablah dia. Sebab tu saya baca sama ayat surah Al-Maidah ayat 105. Saya baca sama dia. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjaga diri kamu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memudaratkan kamu sesiapa sesat dan mengarah kamu kepada kesesatan sekiranya selagi mana kamu ini berpandukan hidayah. Selagi mana kamu ada hidayah, kamu turut kamu hidayah. Orang suruh, orang kata halal, orang kata gapo kau. Tak secara, tak serah. Dan dia tak seikut, tak serah. Kamu hanya perlu menjaga diri kamu saja. Ayat Al-Quran tu. Jangan pula kita masyarakat turut kita kena turut paling majoriti lah. Dah dia kata boleh nak buat guana saya. Boleh ya? Dah. Helah tetap helah, bahkan lebih haram daripada yang jelas. Jelas tu dah. Boleh faham dah? Berkaitan dengan riba, tak ada riba. Nombor 5, memakan harta anak yatim. Okey, harta anak yatim bahaya juga. Nombor 6, melarikan diri di hari perperangan. Ni jauh dengan kita sebab kita tak pergi. Andai kata kita pergi kan, jangan lari dah. Sebab al-mubiqat ni benda yang Nabi lari. 7 benda perkara yang lari, mana dosa besar sungguh. Nombor 7, menuduh berzina orang-orang perempuan yang menjaga maruah dirinya yang tiada kena mengena pun serta dalam keadaan mereka itu mukminat. Jangan kita ni mudah pula tengok orang gini perangai kita tuduh penzina, tak boleh. Besar dosa dia, kita tak tahu. Walaupun kita nampak dia ni perangai mudah pun, jangan siapa kita menuduh dia. Kita tengok dia tak tutup aurat kau, pakai ketat kau gapo kau dak, bosia kau gapo, jangan kita sampai menuduh dia. Dak, sebab Nabi lagi kita menuduh. Kita tak tahu situasi dia yang sebenar. Kemudian antaranya juga ialah menderhaka kepada ibu bapa, Tapi kalau ibu bapa suruh kita buat benda yang bercanggah dengan Allah suruh, Nabi suruh, kita tinggalkan walaupun tu ibu bapa kita. Biarlah dia nak marah, dia ingat kau. Dengan cara tu kita menderhaka kepada dia. Dah, istilah menderhaka bukan secara mutlak melawan kata-kata ibu bapa. Dah. Bahkan kita disuruh untuk melawan kata-kata ibu bapa sekiranya kata-kata dan suruhan itu bercanggah dengan ajaran Allah, ajaran Rasul. Ada situ dah. Jadi kita kena detailkan. Memutuskan hubungan silaturahim. Besar juga dosa. Bersaksi tipu, kita membuat penyaksian dan kita menipu dalam penyaksian kita tersebut. Besar juga dosa. Kita tak nampak, kita yang nampak. Biar dalam mimpi pun kita kata semakin kita memimpi nampak Nabi. Tak nampak kata nampak dah. Kalau kata mimpi nampak Nabi pun, orang lain itu tak wajib percaya. Orang lain tak wajib percaya. Kita tak boleh melazimkan orang lain untuk mempercayai kita nampak gapo. Lebih-lebih lagi mimpi. Tak wajib percaya. Sepatutnya kita tak cerita muka orang kita nampak Nabi. Kita lah ni boleh kita dakwa kita nampak Nabi. Sebab kita tak pernah pun lagi nampak wajah Rasulullah SAW tu dah. Lagu mana kita boleh yakin yang kita nampak tu Nabi? Kalau setel dia berwajah orang lain, dia datang. Sebab setel dia boleh berwajah comel, boleh berwajah huduh. Dia dia lain dengan malaikat. Malaikat dia tak boleh berwajah huduh. Setel boleh berwajah comel dan boleh berwajah huduh. Bila dia mari dia berwajah dengan orang lain, bukan wajah Rasulullah tapi comel, dia berkata akulah Nabi, aku pesan kepada kamu suruh gini. Boleh tak kita percaya? Nak percaya sepatutnya kalau kita waras, kita tak boleh nak percaya tu sebab kita pernah tengok Nabi. Untuk menjadikan kita yakin yang datang kepada kita tu Nabi. Lepas tu kalau kita sepatutnya kita cerita kepada orang yang dekat dengan kita, ya benda ni, kerana dia menimbulkan fitnah. Seolah-olah kita takabur, kita kata oh hebat aku, jumpa Nabi semacam. Kita dianjur, agama Islam menganjur kita tidak gitu. Takabur orang panggil dah. Cerita kalau dia ni tok guru kat dia, cerita kau anak murid paling rapat dengan dia, dia boleh percayai. Tidaklah dia menggunakan kamu ikutlah ajaran aku kerana aku ni setiap malam Jumaat jumpa Nabi sama. Ataupun banyak kali aku jumpa Nabi, orang lain tak jumpa. Betul ke salah betul ke? Antara amarah ajaran yang salah dah tu. Sebab dia tak ada hujah lain, tak ada hadis, tak ada apa, dia cari hujah yang lagu tu. Nak untuk jadikan hujah supaya orang percaya, meraih perhatian orang ramai. Jadi tak boleh menipu dalam bersaksi, bersumpah dengan sumpah yang tipu, menyakiti jiran tetangga. Lagi menyakiti jiran tetangga ni orang Nabi pesan sama. Sahabat-sahabat kata,
Aku ni hampir-hampir nak bertanya kepada Rasulullah, adakah jiran tetangga ni boleh terima apa ni panggil harta pusaka? Sebab Nabi sama duk berpesan buat baik pada jiran, buat baik pada jiran. Sampai aku ni nak tertanya, jiran-jiran ni boleh terima harta pusaka ke? Sampai lagi tu. Maknanya Nabi suruh tekan ke kita ni muamalah kita dengan jiran. Muamalah kita dengan jiran, jangan ingat kau di balasah di masjid ya. Agama Islam ni dak semua dengan jiran. Lepas tu menzalimi manusia sama ada pada darah mereka. Ni dilarang ni buat zalim pada manusia ni. Pada darah ni bunuh, harta benda curi, ambil dengan cara yang tidak hak, maruah dan air muka mereka kita jatuhkan maruah, kita tuduh dan sebagainya, fitnah. Tak boleh. Lepas tu minum-minum yang memabukkan, jangan, minum arak jangan, berjudi jangan. Kita lah ni banyak benda kita dak buat, kita dak puasa. Kita jauh daripada judi. Sebenarnya banyak judi yang halal, seperti mana riba itu. Kalau benda haram tapi manusia nak buat benda tu, mesti dia akan berhala. Seperti orang Yahudi juga. Dia nak juga daging khinzir dia. Dia pergi jual. Walaupun dia tak makan, mesti juga dia buat hala. Allah kata jangan kamu menangkap ikan pada satu, dia pergi berjala esok dia ambil. Hala ke tak tu? Hala. Allah ajar dah. Kalau buat hala lagu mana balasnya dia? Allah ajar dah dalam Quran. Pegang-pegang orang Yahudi, hala-hala ni. Kita duk buat, kita duk tiru, kita kadang-kadang kita tak perasan pun. Hellah tersebut. Riba banyak, hellah. Judi pun banyak. Kita nak faham judi ni lagu mana? Tak usah kecil banyak, kita ambil simple lah. Saya suka bagi kaedah-kaedah simple supaya lepas ni kita boleh tengok sesuatu benda, kita analisa sendiri. Tak kena kita tanya ustaz tu, ustaz ni. Kalau nak tanya untuk takkid tak ada hal lah. Cuma kita ambil kaedah-kaedah supaya kita boleh amalkan. Kita boleh panggil apply pada hidup kita ni. Kita tahu mana betul, mana tak. Nak tahu mana betul, mana tak. Boleh dah dengan kaedah tu. Berapa dia? Syekh pernah berkata, kalau orang nak tahu riba judi-judi yang sebenarnya, dia berlegar pada keadaan yang bila mana kita masuk skim tertentu ke apa ikutlah dah. Kita bagi dan orang lain juga bagi duit, kemudian kita terima tak sama dengan duit yang kita bagi, sama ada kita ni dapat untung ataupun rugi. Kalau kita untung, orang lain menanggung kerugian. Kalau kita rugi, orang lain ada untung. Itu istilah judi. Maknanya keuntungan kita kerana kerugian orang lain. Kerugian kita kerana keuntungan orang lain. Ada beberapa golongan saja yang untung, beberapa golongan yang rugi. Kalau ada lagu ni, berlega-lega lagu ni, dan tidak tentu lagi, mungkin aku akan ni, mungkin aku yang jadi untung, mungkin dia yang jadi untung. Judi ke tak tu? Judi lah, dek. Judi lah gitu. Lepas tu banyak dalam kehidupan kita, siapa boleh bagi contoh? Saham. Mungkin saham saja kehidupan kita lah ni. Kalau nak beli motor tu kan? Tak. Kenapa kena beli dulu? Saya tak aja beli motor, tapi duk dengar saya duk cerita lah. Insurans dek. Kalau ada, kita boleh, saya bagi tadi kaedah. Kalau awak ambil kaedah ni, awak apply pada skim insurans awak tu, tak ada maknanya saya boleh gini. Tak kena dengan saya bagi tadi, bukan judi tu. Kalau sama wajah dia dengan saya nyatakan tadi, buat marilah. Hadis lagu mana pun, tapi niat dia sama juga, permainan dia sama juga, sama dengan helah tadi dah. Kalau permainan dia sama, tidak berubah, maknanya berlega-lega, ada rugi ada untung, judi. Syekh kata, buat marilah detail lagu mana pun. Selagi mana tak lagi daripada berlega dalam kalangan ada rugi ada untung, dan kita tidak pasti kita ni tergolong daripada kalangan rugi ataupun untung, judi tu. Yalah tu dah. Gitulah. Ambil ni, gipis pak mana-mana kita buat ni. Kalau ada lagi wajah ni tak berubah lagi, berubah cara sahaja, tapi niat asal dia lagi tu juga tak berubah lagi, hukum dia hukum judi. Sebab itu makna judi yang sebenar. Itu makna judi yang sebenar. Ainul maisir, Syekh sebut. Ainul maisir, inilah zat maisir, inilah sebenar-benarnya judi. Walaupun caranya berbeza. Dia ada tak? Walaupun nama berbeza, nama ni sama. Dia tiru perangai setan, orang yang menggunakan nama ni. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu mendekati pokok ni. Sebesar syurga ni, sepokok ni je. Allah tak sebut spesies ni ke apa ni.
Spesies ning ada banyak, jangan duduk dekat tidak Allah sebut. Pokok ning je. Maknanya pokok ni mungkin sama dengan pokok tu, spesies sama tapi Allah sebut pokok ni je. Sebesar-besar syurga tu Nabi ada pergi juga situ. Patutnya kita jauh lah dengan pokok ning dah. Tapi dosa ni kita kena ingat sama. Dosa dia dekat dengan kita. Kita jangan duk ingat, aku jauh daripada dosa riba, aku jauh daripada dosa judi. Dosa ni Nabi sebesar-besar syurga, Nabi ada pergi juga situ. Padahal ada pokok lain banyak lagi dia. Dengan hasutan syaitan. Hasutan orang yang mari kat dia kata apa? Dia kata hadhi syajaratul khuld. Dia pergi sebut syajaratul khuld. Allah tak sebut syajaratul khuld. Apa makna saja syajaratul khuld? Pokok yang kekal, yang boleh mengekalkan, pokok pengekalan. Kalau kamu makan, dia kata kamu akan kekal di dunia ni. Benda manusia ni kamu akan kekal di dunia, dia kamu akan inilah. Ada satu lagi yang makhluk manusia duk kejar sama. Satu manusia ditakut mati dia. Takut sangat mati. Waktu Nabi ada nak makan sangat tu. Lepas tu illa antakuna malakaini. Kamu akan menjadi malaikat, dia kata. Manusia suka benar nak mendapat pangkat ni. Betul tak? Perangai manusia kita ni anak cucu Nabi Adam. Perangai tu perangai Nabi Adam lah juga. Kita sampai lah ni pun kita nak pakai pangkat. Nak ke kekal. Kalau boleh tak nak hidup selama-lamanya tak? Kalau kecap mati kan tak sedap selalu. Dan kita boleh nak hidup, nak pangkat, nak kemewahan, kekayaan dan sebagainya. Sama juga. Jadi syaitan dia tahu benda tu, dia tipu. Ya ayat gapo ini pokok yang mengekalkan kamu di syurga. Tidaklah Allah larang kamu daripada memakan ataupun mendekati pokok ini kecuali untuk kamu jadi malaikat dan kamu boleh kekal di syurga. Nabi ada, sudahlah. Perangai kita fitrah manusia lah gitu dah. Orang kita orang kata, ni dia sebut benda lain, dia tak sebut ibadah. Dia tak sebut bunga dah. Dia tukar. Ya. Nama hibah ke, dia nama gitu, dia nama gini. Nah. Dia nama takafur ke, dia nama macam-macam lah benda. Bunyi kau arak sikit, kau sedap orang buat. Kau sedap orang nak ambil. Nah. Sebab orang awam dia tak tahu apa makna. Kadang-kadang benda yang diharamkan pun kalau kita buka kita haram. Istilah tu istilah ada ulama kata haram macam tawaruk. Ada istilah kata ada ulama yang berpandangan ni benda haram. Adalah dari dia. Tiba-tiba dia buat mari sini syarah. Kita tengok buku takut Syarah muktamar ke apa nama tawaruk. Apa masyarakat sini boleh terima? Sebab tak tahu. Mana tak tahu tak. Apatah lagi perbincangan ulama tentang perkara tersebut. Jadi kita tengok kalau asas dia lagu tu kita ejahlah jalan ke mana pun, asas dia lagu tu tak lagi pada asas yang mula-mula tadi, benda tu hukumnya sama. Jelas kan? Kemudian minum minuman arak, berjudi, mengumpat. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada tadi berjudi yang helah, juga riba yang helah, mengumpat, membawa mulut dengan perkara yang tidak elok, dan selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah daripada melakukannya atau yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul lagi jangan kita buat, kalau Allah lagi kita jangan buat. Mengumpat ni kita kena pegang apa makna dia mengumpat. Mengumpat adalah kita menyebut kepada sahabat kita ke orang yang lain ke perkara yang kalau dia ada di hadapan kita dia tak suka dengar. Itu makna mengumpat. Namimah. Nabi kata waktu Nabi pernah berjalan dengan sahabat dia Nabi lalu ke kubur. Bila Nabi lalu ke kubur, Nabi kata innahuma la yu'adziban. Sesungguhnya kedua orang ni Jibril wahyu kepada dia sebab kita tahu Nabi dia tidak menuturkan kecuali wahyu. Petuturan dia tu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tidak akan menuturkan perkataan daripada hawa nafsu dia kecuali wahyu yang Allah sampaikan. Jadi Nabi ni dia bukan apa dari tu di azab dak, wahyu Jibril. Sebab dalam kubur Allah sebut dalam Al-Quran banyak, innaka la tusmi'u man fil qubur. Kamu tidak boleh mendengar ataupun tidak menyebabkan orang, tidak boleh membuat orang dari kubur tu mendengar ayat Al-Quran. Nampak tak? Jadi melalui wahyu Nabi tahu. Nabi kata sesungguhnya dua orang ni la yu'adziban, sedang diazab. Wa ma yu'adzibana fi kabir, dan dua orang ni tidak diazab kerana perkara yang besar. Wa amma ahaduhuma, satu orang daripada mereka ni la yastabri min baulihi. Itulah lebih kurang makna dia. Saya tak ingat makna hafal hadis yang sebenar. Dia tidak
Waktu kalau dia kecil, dia tak sudah betul-betul, tak selesai betul-betul. Maknanya ada nitik, ada dia tak membersihkan kecil dia dengan cara yang betul. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Dan seorang lagi ni, dia ni waktu dia hidup dia berjalan bawa mulut, mengadu domba kau, mengupak kau. Benda ni menyebabkan azab kubur. Dua benda ni. Kau nak muka mula-mula tu buat apa? Kerana kita tak tahu pakaian kita tu apabila kita tak bersihkan betul-betul, pakaian kita kotor, kita semaya sudah ke tak? Dah menyebabkan azab kubur. Jangan kita main-main dengan Allah. Lepas tu namimah, kecek mengupak. Mengupak kat orang. Mengupak kat orang. Sebut tentang orang perkara yang dia tidak suka dengar dalam keadaan dia tidak hadir pada waktu tu, dikira mengupak. Kalau dia hadir boleh ke tak? Kita kata tak boleh. Cerita kau. Kalau dia hadir boleh tak kita nak kata? Kata kat orang benda uduh walaupun dia hadir tak boleh. Dalam surah ayat lazim ya Allah sebut dah. Allah kata apa? Saya tak ingat lafaz dia. Dua perkataan Allah sebut dalam surah lazim ya. Allah sebut Allahumma salli ala Muhammad. Tak lagi. Yang penting Allah sebut satu tu, kita kata kat orang dalam keadaan dia tak dengar. Satu lagi kita kata kat orang juga Allah tegur. Kita kata kat orang juga dalam keadaan dia dengar. Maknanya dua-dua tu perkara tak molek. Kalau nak ayat sesuatu tentang orang, kita kecek dengan benda yang baik dah. Kemudian ambillah keterangan ni pelajaran ke-18 pula, mengurus jenazah. Ni mengurus jenazah. Dan solat ke atasnya serta cara membumikannya. Dan ambillah keterangan penjelasan perkara ini seperti berikut. Syekh kata penjelasan dia adalah seperti berikut. Mula-mulanya talqin al-muhtadar. Perkara yang pertama ialah mentalkinkan orang mati. Talqin al-mayyit. Betul ke ni? Mentalkinkan orang mati. Mengajarkan dia mengucap talqin ni maknanya mengajarkan mengucap la ilaha illallah pada orang yang mayit-mayit ni, bukan maknanya sudah mati, sedang nazak. Kita maksudkan sudah mati itu kalau kita belajar balaghah dalam bahasa Arab dipanggil majaz mursal. Ilaqah dia i'tibar ma yakun. Dia mengiktiraf apa yang akan berlaku. Sebab orang ni memang dengar kita tengok tanda-tanda dia confirm dah dia akan mati. Kalau berlaku kalau tanda-tanda lagu ni nazak lagu ni mati lah. Jadi kita panggil mayit dulu, tengah panggil orang mati tu lah. Jadi mentalkin dengan orang mati, kita jangan salah faham. Mati dah kita talqin lagi, bukan dia mati dah ngajar kata la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia dengar tak? Dia tak dengar. Dia tak ada, kalau dengar apa tak nak sebut dah, terlambat dah. Kita talqinkan dia waktu dia sedang nazak. Sebab kita nak suruh perkataan terakhir dia la ilaha illallah. Sebab Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa kata-kata terakhir dia la ilaha illallah masuk syurga. Sebab itulah Syekh kata mula-mula sekali kalau menampak orang nak mati, ditalqin di la ilaha illallah. Orang kita bila talqin? Boleh kubur siap dah. Boleh kubur siap dah. Ni sebenarnya ajaran orang Syiah. Tak ada hadis kita. Ajaran orang Syiah mana saya tahu? Sebab di Kuwait ada Syiah. Di Kuwait ada Syiah. Cuma sayangnya beci-beci kita ke Syiah, adalah sayang orang Syiah ni. Ada sayang orang Syiah. Waktu kita belajar lah, tanya dia pandai. Syiah tak tahu apa pandai. Pandai pada orang lain. Sungguh. Sebab itulah boleh masuk hadis-hadis dia kepada kita. Ajaran-ajaran daripada kita tanpa kita sedari. Bahkan kita duk ajar turun daripada nenek daripada ni turun sampai ke kita dah. Sebenarnya kita kaji-kaji balik Syiah rupanya kerana ada satu orang Malaysia ni, ada lagi dia di Kuwait. Dia bertugas dengan orang Syiah pada waktu tu. Lepas tu kebetulan ada kematian. Kisah benar ni. Kalau tidak saya pun tak tahu daripada Syiah. Kisah benar. Dia cerita bos dia ni, orang yang bertugas dengan dia ni ada kematian, dia ajak pergi kubur. Kawan ni pun pergi lah. Saya dia selagi tak melakukan benda yang haram, pergi lah. Pergi tengok lagu mana cara penguburan orang Syiah. Masuklah dia dalam kubur tu, imam Syiah bawa ni. Masuk dalam kubur dia kita tengok pada dalam kubur. Lepas tu dia kata sebelum dia tinggal ke kubur tu, sebelum dia tanya tu, dia baca dulu talqin. Wahai ini katakan begini, katakan begini. Sebentar lagi malaikat akan datang. Malaikat akan bertanya kamu, siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu semua ni. Dia ayat kau orang mati dah tu. Maka kamu jawab begini dan begini.
Dia kata, pelik. Lepas tu dia balik, tak pelik lah, dapat apa orang kita awak. Sebelum ni dia tertanya-tanya, apakah faedahnya dah? Kita kubur dah tanya dah gambar rumus ajar baru nak ajar. Kok mana? Perkataan terakhir la ilaha illallah, kalau dia akhir dah kena tengok perkataan apa lah sebelum dia mati tu. Kalau kita ajar selepas tu dah, selepas dia mati dah, tak ada faedah kan? Jadi kita kena hati-hati. Sebab tu hadis-hadis kita tengok pelik, ada orang balik ngaji kan, dia tegur, lah, baik kita jauh ke, sebab kita tak tahu sumber dia daripada mana. Kemungkinan sumber daripada Syiah, ataupun sumber daripada golongan-golongan ekstrim, golongan sufi yang ekstrim, jenis duduk masjid beribadat tu ambil sebab tawakal ni, dia jenis tawakul saja. Ada juga hadis dia, sebab dia kata menipu terhadap Nabi, dia maksudkan oleh Nabi mendapat dosa dia, Nabi Allah sediakan dah kepada dia kerusi pada api neraka tu, menipu pada benda-benda jahat. Dia kata kalau kita menipu mereka hadis untuk mendakwah orang kepada Islam, tak apa. Lagi tu dia kata golongan ekstrim ni. Dia kita awal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadis dia rekod. Kita nampak comel kalau kamu buat lagu ni, kamu akan dapat ni kan pahala. Tak. Kalau orang mati kamu buat lagu ni dapat pahala gitu gini. Dia nak dakwah, dia rekod hadis. Boleh kalau betul tak? Nabi kata dah. Waktu di khutbah Hajjatul Wada' di Arafah tu, Nabi kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan, Allah sebut dalam ayat Quran, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Bila sempurna kena tambah lagi ke tak? Tak lah, kalau kita tambah tak, kita melakukan benda yang haram. Kita seolah-olah tidak percaya pada ayat Al-Quran al-yauma akmaltu lakum dinakum tu. Jelas tu tak? Mentalkin ni kita faham dah, mula-mula mentalkin waktu orang nak mati. Dia mati dekat bawah lah buatnya. Walaupun dalam hadis sebut orang mati, dia sebut tu kerana ilaqah iktibar mayakun. Nabi anggap orang ni telah mati sebab dia nazak. Sebab tu Nabi kata talqin mayit, mengatakan mengajar dia la ilaha illallah. Jelas dia. Kalau kita nampak orang mati, cepat-cepat. Kalau tak ada orang kita talqin. Kita nak dia boleh berhujah, ya Allah, aku telah mengatakan kata-kata terakhir la ilaha illallah, masukkan aku ke syurga. Sebab Nabi ayat hadis disyariatkan mentalkin orang yang sedang nazak dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, kerana Nabi SAW telah bersabda, talkinkanlah orang yang hendak dekat mati daripada golongan kamu, orang-orang yang beriman, dengan kalimah la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan yang dimaksudkan dengan orang mati dalam hadis ini ialah orang-orang yang sedang nazak, iaitu mereka yang telah jelas terdapat padanya tanda-tanda kematian. Kedua, kemudian setelah diyakini kematiannya, maka ditutupkan matanya dan diikatkan dua janggutnya. Dua janggut ni lihyaihi itu bermakna dua janggut macam mana? Bukan dua helai janggut. Istilah bahasa Arabnya misal pun kadang-kadang panggil janggut. Ini dengan ni. Sebab tu Nabi kata siapa nak masuk syurga, dia jaga antara satunya, dia jaga apa? Baina fakhidhaihi. Apa yang ada antara dua paha dia jaga satu. Satu lagi Nabi boleh faham jelas dia apa yang ada antara dua paha dia. Orang kita panggil celah paha. Baina fakhidhaihi. Kena jaga. Tina kau jatuh kau kena jaga. Lepas tu gapo dia asal lagi? Baina lihyaihi. Kalau dia boleh jaga antara dua paha dia dan dua misal dia ada janggut, maknanya mulut. Dia jaga mulut dia dan dia jaga maruah dia tadi tu. Mamintulahul jannah. Aku akan mamintu ni aku orang panggil we warranty. Aku garanti. Aku garanti dia ni untuk masuk syurga. Mudah ya padahal. Jaga mulut, jaga benda tu. Nabi menjadi penggaranti kita, penjamin kita untuk masuk ke syurga. Jelas tak? Maknanya benda ni lah menyebabkan ramai orang masuk ke neraka. Dan benda tu lah yang menyebabkan ramai orang masuk ke neraka. Kalau kita boleh jaga dua benda ni, masuk ke syurga. Jadi bila orang mati, Nabi kata tutup mata dia. Kadang dia terbuka, bila terbuka tutup lah. Tutup mata dia kan. Bila tutup, lepas tutup tu ikat dagu dia ni. Ikat dagu dia, ikat atas kepala dengan kain. Kalau apa ikutlah, ikat dagu dia antara janggut dengan misal dia tidak nak tunggu rapat ni. Ini Syekh kata kerana ada sunnah yang menyatakan perkara ini, ada hadis yang menyatakan perkara ini. Bukan kita buat saja pandai-pandai, tapi hadis mengarah kita lakukan. Ketiga, wajib dimandikan mayat orang Islam kecuali jika dia mati syahid di medan perang. Wajib, maknanya kena. Selalu kita tak buat dosa, kena mandikan dia. Kecuali dia ni mati syahid di medan perang, kita tak mandi dia. Maka dia tidak perlu dimandikan serta tidak disembahyangkan ke atasnya. Bahkan ia dikemuikan dalam pakaiannya, kerana Nabi SAW tidak memandikan mayat-mayat yang gugur di perang Uhud dan tidak sembahyang ke atas mereka.
Mayat yang gugur di perang Uhud kerana syahid ni, Nabi tak gitu ya. Tak sembahyang juga. Sebab dia diberi syafaat, diberi dah ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak memerlukan doa kita. Lepas tu sembahyang mayat ni kena wuduk ke tak kena wuduk? Kena wuduk deh. Ingat, jangan pula kita kata doa enggak tak ambil wuduk lah. Doa lah gitu. Kalau kita kata doa, maka sembahyang jenazah tak kena ambil wuduk, pasal ngadap kiblat ayat dia. Dah dia doa. Pasal ngadap kiblat. Pasal buat syarat-syarat dia tadi. Tapi ada orang yang sembahyang tak ngadap kiblat? Ada. Maknanya dia tu sembahyang, betul-betul sembahyang. Jadi selepas pada tu, yang keempat pula, tata cara memandikan orang mati. Masuk pada bab memandikan orang mati. Memandikan orang mati, perlu ditutup auratnya, kemudian diangkat sedikit dan ditekan perutnya. Mula-mula sekali tutup aurat dia kena jaga. Kalau contoh kita diarahkan untuk, kalau contoh dak mak ayah kita ke siapa ni, kita masuk sekali, kita tahu dah lah orang tu tak lewat karut lah. Sekurang-kurangnya kalau bukan kita mandikan sendiri pun, orang yang mandikan tu tak lewat karut ke mak ayah kita. Kalau orang kita masuk duduk sekali mandi dia, mula-mula kena tutup aurat, tak boleh terbuka walaupun dia telah mati. Aurat tutup. Kemudian dia angkat sedikit dan tekan di perut dengan tekanan yang lembut. Tekan di perut dengan tekanan yang lembut. Tak boleh buat kasar-kasar mayat ni. Sebab sakit kalau dia orang cabut nyawa, sakit. Dia baru sudah sakit. Lagu mana ulama gambarkan sakit mati ni? Kalau kita nak gambarkan sakit mati ni lagu mana, disyarahkan dalam kitab, kita ambil batai bunga rus, batai pokok bunga mawar dak. Pokok bunga mawar comel batai dia. Duri penuh duri. Duri cakap ke atas. Dia ada rentak juga duri dia, bukan random, bukan secara rawat dak, duri dia cakap ke atas gitu. Bila kita ambil ni, kita pegang di hujung atas. Maknanya duri menghala ke sini, menghala ke sini. Kita pun ambil kapah. Lama kata kalau nak tahu lagu mana lagu mana sakitnya mati, ambil kapah, letak batai tadi tu, batai bunga roh tu di dalam kapah, buku dengan kapah, pergi kapah tarik. Ada lekat tak agak-agak kapah tu di lagu itulah nyawa manusia ni ditarik. Kalau kita tidak beriman. Tapi kalau beriman, malaikat mari dia kata, bagi orang yang syahadah dia betul, akidah dia betul dia, malaikat kata la takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Malaikat mari, dia kata wa bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat Quran. Sebelum tu Allah sebut sekiranya datang kepada mereka ni maut. Malaikat akan berkata kepada mereka, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah, dan aku sampaikan kepada kamu, gembiralah kamu dengan berita baik, bahawasanya kamu masuk ke syurga. Bil jannati allati kuntum tu'adun, yang mana kamu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat buat lembut lah. Kalau kita ni tak tahu lagi sama ada kita ni dicabut dengan malaikat mari bersalah ke malaikat tengking, tak tahu dah. Tapi tetap juga mati ni sakit, dan setiap orang akan mati. Mati ni sakit dia sebab tadi apa saya jelaskan tadi. Kalau kita ni ada duri dari tangan kita, duri sobatai, duri dari tangan kita, kita tarik batu ubik, walaupun kita tarik slow, sakit lah sebab duri tak lekat sekali dengan daging tu ubik. Betul tak? Lagu tu lah gambar dia. Sebab tu kita kena berlemah lembut dengan mayat ni. La takhaf wa la tahzan tu malaikat tegur apa? La takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Mufassirin kata apa jangan takut? Jangan kamu takut kepada apa yang akan kamu jangan kamu takut kepada apa yang akan berlaku kepada kamu selepas kematian kamu dah. Jangan kamu sedih ke apa? Ni anak-anak kamu tinggalkan. Kerana Allah yang akan menjadi wali mereka. Allah yang akan menjaga mereka. Jadi kita nak ke tak kalau kita takut zuriat kita lepas ni lagu mana akan balok ke dak akan berebut harta ke gapo ke. Kalau kita ni orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah janjikan dah. Kalau kamu beriman, tauhid kamu betul, akidah kamu betul, Allah yang menjadi wali penjaga kepada orang-orang yang kamu tinggalkan, zuriat-zuriat kamu. Dan kamu akan dimasukkan ke syurga seperti kamu dijanjikan. Okay, kita baca sampai muka surat 22 lepas tu kita masuk ke exam pula.
Perlu ditutup auratnya, kemudian diangkat sedikit dan tekan perutnya dengan tekanan yang lembut. Kemudian pemandi harus membalut di atas tangannya cebisan kain. Pemandi ni dia pegang cebisan kain, dia balut dia pegang, lalu digunakan untuk istinjakkan mayat tersebut dengannya. Guna kain. Guna kain istinjak mayat. Dia tekan, kalau tubik sapu. Kalau tubik sapu, kalau tubik sapu. Sikit. Kalau tubik sapu. Kemudian diwudukkan ia dengan wuduk sembahyang. Ambil wuduk. Selepas pada tu ambil wuduk kau dia. Tangan, muka, seperti mana wuduk sembahyang. Kemudian dibasuh kepalanya dan janggutnya dengan air dan daun bidara dan yang seumpama dengannya. Kalau zaman dulu guna daun bidara, maksudnya sabung dah ni. Daun bidara ni dia bau macam sabung. Dia itulah dia bau sedap. Zaman dulu. Maknanya basuh kepala, basuh janggut. Dengan air yang wangi. Kemudian dibasuhkan bahagian kanan dan bahagian kiri selepas selesai bahagian kanan. Kemudian dimandikan sebegitu juga untuk kali kedua. Kali kedua pun kita buat gitu juga, basuh kepala, janggut, rambut dah. Janggut, lepas tu kanan kiri. Dan ketiga, setiap kali tu dilalukan tangan atas perut ni. Kalau tubik lagi, istinjak lagi. Maknanya 3 kali lah. Tubik 3 kali, istinjak lagi. Lepas tu kalau tak cuci, kita nampak tak cuci juga dengan mandi yang ketiga. Dia kata, sekiranya ada sesuatu yang keluar, maka dibersihkan dan ditutup tempat itu dengan kapas atau yang seumpama dengannya. Sekiranya tidak dekat dengan kapas, tempat tu pahal mana? Tempat tu, mahal tubik najis tu lah, tempat yang keluar najis. Tempat keluar najis tu kita letak dengan kapas tutup. Dan Syekh kata, kalau tak boleh tutup benda tu dengan kapas, letaklah benda lain. Letak benda lain. Dalam perbuatan ni, perbuatan moden dibolehkan lah letak benda lain. Syekh sebut sini apa dia? Sekiranya tidak dekat dengan kapas, maka dengan tanah liat yang tulen. Sampai dulu guna tanah liat. Tanah liat tak campur dengan pasir. Tiada pasir dia bercampur dengannya. Di mana tanah liat yang tulen. Atau dengan mana-mana cara perbuatan moden yang lain seperti gam, pelekat dan yang seumpama dengannya. Syekh kata gam, tak tahulah. Mungkin dia lebih tahu perbuatan ni. Orang guna benda yang namakan gam. Kau gam pun tak tahulah dah. Lepas tu dan diulangi wuduknya. Sekiranya tidak bersih dengan 3 kali, 3 kali mandi tadi tak bersih. Sebab apa dia ulangi wuduk ni? Sebab tubik. Ya. Tidak bersih dengan 3 kali mandian, maka ditambah sehingga menjadi 5. Witir. Maksud Syekh sini witir. Kalau kita tambah, jangan biasa kat 4. Tambah sehingga menjadi 5. Kalau lebih 5 tak bersih juga, tambah yang sampai biar sampai ni ya. Dah, tambah sampai 7 kali. Kemudian hendaklah dia mengeringkannya. Witir-witir ni maknanya nombor ganjil. Nombor ganjil. Kemudian buat kering. Bila dah bersih dah, keringlah dia, lap-lap dia dengan kain dan letakkan wangian di celah-celahannya. Letak wangi celah-celah tiak, belakang paha serta di tempat-tempat sujudnya. Tempat-tempat sujud. 7 anggota tu dah letak tempat tu. Sekiranya diwangikan dengan wangian, keseluruhan jasadnya adalah lebih baik. Kalau ada wangian untuk wangikan semua jasad, lagi bagus. Ada minyak atar untuk wangikan dia seluruh jasad, lagi bagus. Diwangikan kain kafannya dengan bukhur. Kalau orang Arab dia ada benda yang namakan bukhur. Kita bakar kayu di sini juga kayu pun. Kayu apa Kayu gaharu. Ada kayu gaharu orang sini panggil. Dia bakar kayu tu, keluar bau yang wangi. Dia buat wangi ke bau kain kafan. Okey, sini bakar apa kenyek dia. Bau yang lain tu kira. Tapi sebenarnya itu antara wangi-wangi dah tu. Tapi tak dah semestinya kalau orang mati kena cari kenyek. Dah, bakar bukhur lah. Kalau ada bukhur, bakar bukhur. Untuk mewangikan. Dia tujuan dia untuk mewangikan kain kafan lah. Sebab asap dia masuk dalam baju. Dah. Nyata dia lekat. Kalau asap dia masuk dalam kain langsir pun dia masuk. Sekiranya misainya dan kukunya panjang, maka dipotong. Kalau panjang, kerak. Jika dibiarkan pun tidak mengapa. Kalau nak biar pun ada masalah. Tidak mengapa. Tidak disikat selepas rambut, dilepaskan rambutnya. Tidak disikat dan tidak lepaskan rambut begitu saja. Dan tidak cukup hari-harinya. Di sini maknanya saya rasa lah, tidak disikat ni maknanya sikat semak. Sikat. Siapa dia pernah masuk menguruki jenazah ni? Tak ada orang pernah lagi. Awak pernah dah. Dia buat lagu mana rambut lelaki? Ada lepas, ada sikat. Syekh kata tidak disikat. Sini dia. Syekh kata tak payah, tak perlu sikat. Mungkin dia sikat-sikat straight gitu aku. Tak buat nyemak-nyemak ke apa dah.
Aku rasa mak rambut cacik kau pacak kau tak tahu lah. Maksud Syekh sini saya rasanya dia dibiarkan dalam keadaan asal. Kalau sikap pun straight gitu dah. Sebab kalau kita tengok orang perempuan pun dia suruh lepaskan bahagian belakang. Ikat kemudian lepas belakang dah. Bagi lelaki mana jangan duk kita tengok dia ni kali tak akhir dia nyemak ni kita ikat lagi ni. Dak. Tidak dicukur bulu ari-arinya. Jangan cukur. Dan jangan dikhatankannya. Jangan pula kita kata dia ni tak sunat lagi ni. Tak, nak jumpa tu sunat. Ataupun cukur segala jenis bulu. Tak, biar gitu. Jangan. Sebab ni tak ada dalil yang mensyariatkan. Dikatakan apa? Kerana tiada dalil atas perkara tersebut. Tak boleh nak buat ikut suka kita. Tak ada dalil. Dan mayat perempuan dijalin rambutnya 3 jalinan. Maknanya diikat 3 ikatan dan dilepaskan di bahagian belakang. Diikat 3 ikatan kemudian dilepaskan ke belakang. Jangan duduk jangok. Isi kat jangok. Okey, agak-agak 25 soalan ni boleh jawab dalam masa berapa minit? Soalan ni objektif lah. Tak payah pun. Dia berada dalam syarahan saya. Nak buka buku pun tak apa sebenarnya. Sebab buka buku belum tentu boleh jawab lagi. Ada 2-3 soalan yang ada dalam buku. Tapi selebihnya dalam syarahan. Kerana saya rasa dalam syarahan itu banyak faedah. Kalau kita tak tulis, tak ingat. Gapa-gapa pun kalau kita tak tulis, tak ingat tak? Jadi saya nak buat lagi ni esok. Jawab, boleh ambil balik kitab esok. Bila ambil tu esok. Esok ambil balik kitab esok dah. Sebelum saya tutup ni, kelas kita hari ni, ada soalan tak? Kekeliruan kau, bercanggah dengan orang belajar sebelum ni kau, tak jelas kau. Anak lelaki akan diajar tu. Tapi sebenarnya yang aula perempuan memandikan perempuan. Perempuan memandikan perempuan. Cuma boleh kerana saya rasa boleh dah sebab dikiaskan kepada suami isteri. Sebab Ali siapa dia mandikan dia? Fatimah. Isteri dia mandikan dia. Tak silap Abu Bakar pun sama. Isteri juga mandikan dia. Ada ditulis di sini. Mandi tu ada. Jadi jika kita kiaskan sebab lelaki pun lelaki lah. Anak dia tu dah sama dengan suami. Perempuan pun isteri pun perempuan sama dengan anak perempuan jika memandikan jenazah ayah. Tetapi yang aulanya perempuan untuk perempuan, lelaki untuk lelaki. Cuma kalau katanya boleh ke tak, boleh lah dalil dia. Hadis tadi bukan hadis, maknanya sahabat buat. Sahabat ni bukan orang biasa, khulafa ar-rasyidin. Siapa Ali? Nabi kata apa? Ni saya tutup dengan hadis hari ni. Saya tutup dengan hadis. Sebab kita kena ingat sunnah-sunnah tu bukan je berhenti setakat Nabi saja. Bahkan amalan para sahabat yang 3 khulafa ar-rasyidin. Mana dalil kita? Kita baca dalil dia. Okey. Hadis ni tak banyak. Kita pelik juga apa orang yang tak suka baca hadis tentang perkara-perkara nasihat Rasulullah tentang benda yang akan berlaku di akhir zaman. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dia kata, "Innahu man ya'isha minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya sesiapa yang hidup di antara kamu ini selepas aku, maka dia akan melihat banyak benda-benda yang bercanggah, khilaf. Banyak benda kita tengok orang ni kata lagu tu, orang tu kata lagu ni. Pelik ke tak kita? Tak pelik lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata sedar. Nabi kata dah, sesiapa yang hidup selepas aku daripada golongan kamu, maknanya golongan orang Islam, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perkara khilaf yang begitu banyak sekali. Tak pelik. Tak pelik ustaz tu kata begitu, ustaz tu kata begini, tak pelik. Yang kita nak tahu kalau kita balas, kita kena rujuk pada sunnah dan rujuk pada Al-Quran. Gitu ya. Kalau ustaz tu boleh bawa Al-Quran, bawa sunnah, comel. Alhamdulillah kita ikut dia. Kalau hak ni bawa atau bawa, pilih lah mana so. Mana kita rasa dekat dengan kebenaran. Tapi kalau salah satu tak bawa, salah satu bawa, wajib kita ikut bawa. Kerana hak tu yang akan menyelamatkan kita. Sambungin hadis lagi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi kata kalau kamu lihat dah tadi ikhtilafan katsira tu, banyak perselisihan, maka alaikum, hendaklah kamu mengambil sunnati, sunnah aku. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa dia?
Ulama telah sebut dah, bersepakat bahawasanya mereka ini Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi segala amalan mereka adalah dikira sebagai sunnah. Kita boleh berhujah dengannya. Sebab apa? Dalil ke tak ni? Dalil. Dia penggunaan dalil. Tamassaku biha, peganglah kamu dengan sunnah mereka ini dan sunnah aku, dan gigitlah ia dengan geraham. Jauhilah kamu daripada perkara-perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah, tambahan dalam agama, dan setiap perkara bid'ah adalah dhalalah. Saya baca sekali lafaz hadis baca dah makna. Saya baca sekali lagi lafaz hadis. Innahu man ya'isha minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Dalam agama lah perkara baru. Ni bukan agama mikrofon ke apa ni. Perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap perkara bid'ah dhalalah. Banyak dah hadis kita jumpa. Banyak hadis tentang perkara baru dalam agama ni bid'ah. Masih lagi kita nak kata perkara baru dalam bid'ah tu hasanah juga. Nabi kata setiap semua. Maka kita kena jelaskan kepada orang ramai. Nabi sebut berapa? Kalau ada khilaf pun rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah, kemudian gigit dengan geraham. Gigit dengan geraham. Kalau kita nak tahu dalil anggota badan kita ni, otak paling kuat sekali geraham kita. Tekah dengan gigi depan dia cabut. Tahu? Tapi kalau gigi tekah gini, payah pun sunnah orang marah pun kekah. Jangan lepas. Kekah. Sunnah ni jangan kita lepas. Jadi kita tutup dulu majlis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina iyyahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.